Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic test please. Bagi sesiapa yang dah masuk ke dalam, sila beri feedback. Suara jelas atau tidak. Minta kerjasama teman-teman yang mendengar sekarang ni. Suara jelas ataupun tidak. Masjid Nurul Jannah Meru. Jelas ya suara? Minta feedback sikit. Baik, terima kasih Muhammad Huzaifah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Lama tunggu live Adalah sebab-sebab tertentu saya tidak buat live. Okey, sebelum habis Syawal ni saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang mendengar. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita, khususnya di bulan Ramadan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sebenarnya diminta untuk bercakap berkenaan dengan taksub. Okey. Berkenaan dengan masalah taksub. Alhamdulillah, terima kasih. Apa khabar semua? Tahniah saya ucapkan kepada orang-orang Malaysia khususnya kerana melalui musim COVID dan PKP dengan taat, dengan berdisiplin. You deserve praise ya. Bahkan dunia sepatutnya belajar bagaimana Malaysia menangani masalah COVID ini. Saya bukan nak kata dia sudah selesai 100%, tapi sikap orang Malaysia, that's part of the remedy sebenarnya. Sikap itu yang orang Amerika harus belajar ya, khususnya Americans dan ramai lagi manusia-manusia dalam dunia ni harus belajar daripada Malaysians. Respect to you. Semoga bila datang lagi cabaran lain yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, kita dapat tangani dengan sikap yang sama, dengan sikap yang tawaduk tetapi bijaksana dan berdisiplin, dan ditangani dengan ilmu. Alhamdulillah. Kita tunggu teman-teman kita join. Saya tak umumkan live malam ini. Ada sebab-sebab tertentu. Dan rakyat Singapura pun tidak kurang hebatnya. Ustaz Muslim Ahmad, terima kasih mendengar bersama. Hari tu naik gunung Ustaz dah. Naik gunung kat mana tu Ustaz? Ustaz Muslim. Terima kasih Daniel. Ustaz Muslim Ahmad ni kawan lama saya ya. Dia ni giat di Singapura tu mengadakan interfaith dialog ataupun berdialog silang agama ya. Saya sihat ataupun tidak, ada sedikit kurang sihat ya. Doakan. So kita doakan Ustaz Muslim terus giat dalam kempen berdialog, sama-sama memahami agama-agama yang berbeza. Tujuan pertama adalah hidup secara harmoni ya. Sebab kalau kita tidak kenal agama satu sama lain, mungkin banyak lontaran-lontaran, sangkaan-sangkaan yang tidak betul ya. Nak berbincang tak ada masalah, bahkan nak berdebat pun tak ada masalah. Tapi yang salahnya bila kita salah sangka, okey, salah tuduh, kita meneka-neka apa yang tidak ada dalam agama orang lain. Oh, di China ya Ustaz tahun lepas. Tahniah Ustaz tinggi juga tu. Taat pemerintah pada hal yang tidak libatkan maksiat adalah satu kewajiban. Saya boleh setujulah. Okay, kita mulakan boleh? Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah.
Kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin dan sekian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini saya akan berbicara berkenaan dengan satu penyakit yang kita semua boleh jatuh ke dalamnya, ya. Dia tak kira berapa banyak precaution yang kita ambil pun, berapa banyak precaution yang kita ambil, kemungkinan untuk kita jatuh dalam penyakit ini adalah sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Saya boleh katakan bahawa it is part of what makes us human, ya. Dia adalah antara ciri yang menjadikan kita ni manusia, ya, sebab kita ni adalah makhluk yang tidak boleh hidup tanpa bersosial, ya, tanpa bermasyarakat. Bila saya kata bersosial, bermasyarakat ni tak bermaksud kena berkahwin, kena beranak, tak semestinya, sebab ada je orang boleh hidup tanpa semua tu. Tapi manusia tetap tidak boleh hidup tanpa dengan adanya orang lain, kan. Nak tak nak pun kena beli makan daripada kedai yang dibuat oleh orang lain, masakan orang lain. Nak makan nasi pun padi yang dituai oleh orang lain. Nak makan ikan pun dipancing oleh orang lain. Jadi bila ada kecenderungan untuk bermasyarakat, bersosial ini, sudah tentu kita vulnerable ataupun terbuka kepada satu penyakit yang dipanggil sebagai taksub. Taksub. Banyak kita guna perkataan taksub ni, tapi berapa ramai antara kita yang betul-betul faham, kan, apa maksud taksub ni. Saya malam ni insya-Allah tak lamalah mungkin live malam ni sebagai pembukaan, insya-Allah doakan saya dapat teruskan live saya selepas ini. Jadi kita akan cerita tentang taksub. Nak tahu juga apa kefahaman anda sekalian berkenaan dengan taksub? Sila kongsi apa yang you understand. What is taksub? Pandangan ustaz tentang amalan pelik-pelik serta pengikut mereka yang taksub. Okey, saya akan deal dengan isu ni kemudian nanti. Terima kasih Ustaz Muslim atas doanya. Okey, ada yang nak jawab ke? Kalau tak ada, saya tanya, sayalah jawab sendiri. Tak ada masalah. Kalau kita lihat perkataan taksub ni, ya, dia sebenarnya berkata akarkan perkataan asabah. Okey, asabah. Kadang-kadang orang guna perkataan asabiah, ya. Kadang-kadang orang guna perkataan taksub. Dalam bahasa Melayu saya lihat orang Melayu ada gunakan kedua-dua sekali. Taksub ada, asabiah pun ada. Waalaikumsalam saudara Azim. So saudari Nura mengatakan taksub itu obsessed. Dia ada kaitan dengan obsession. Okey, sudah tentu dia ada kaitan dengan obsession. Taksub pada lepat tu salah satu contoh, memang betul lah, ada je ramai yang taksub pada saudara lepat, kan. Dia bukan saudara lepat dia, ramai kita taksub kepada macam-macam. Nanti saya cerita. Jadi perkataan taksub ataupun asabiah ni, dia ada kata akar dia. Kata akar dia adalah dia berkataan asabah. Asabah ni apa maksud? Asabah, makna pertama asabah adalah saya tak pasti dalam bahasa Melayu, ligaments, ligaments yang menghubungkan antara dua tulang kita. Okey, yang kita katakan sendi ni. Sendi ni dia ada penghubung yang menghubungkan di antara tulang kita yang atas ni dengan tulang kita yang dekat bawah ni. Itu dia panggil sebagai asab. Dan asab juga boleh bermaksud urat-urat yang ada dalam tubuh kita yang menghubungkan, kan? Sebab urat lah yang menghubungkan antara contoh tangan kita dengan otak kita. Bila kita tersentuh api, kan, the nerves dekat tangan kita akan send message kepada otak kita dan seterusnya. Jadi urat ni kalau kita lihat dia sebagai penghubung. Okey. Maksud taksub dengan Al-Quran dengan sunnah tu boleh digunakan, tetapi dia sebenarnya secara kiasan. Secara hakikat taksub ni bermaksud kita menyokong sesuatu perkara ataupun sesuatu kumpulan ataupun sesuatu bangsa ataupun sesuatu ideologi ataupun sesuatu parti setakat untuk menang dan memenangkan. Tiada kaitan dengan kebenaran ataupun kebatilan. Okey. Jadi bila orang guna perkataan taksub tu,
Dia sedang bercerita berkenaan dengan sense of belonging or sense of togetherness. Asab tu tadi kan saya dah cerita tadi. Dia menghubungkan. Dia menyamakan, mengaitkan, mengikat macam urat-urat dalam tubuh kita. Dia menghubungkan antara anggota dalam tubuh kita. Jadi ta'assub ataupun asabiah ni adalah rasa kebersamaan, rasa keterikatan, rasa kesatuan, rasa kebersamaan. Okey, rasa terhubung. Ini sense of togetherness. Ini dimaksud sebagai ta'assub. Bila kita sebut bahasa asabiah pula, mungkin ada yang akan tanya, Ustaz, tapi Ibn Khaldun contohnya, dia menggunakan konsep asabiah ni in a positive light. Betul. Sebab tanpa asabiah pun, tanpa ta'assub, manusia secara berkumpulan susah untuk buat kebaikan. It's very difficult for them to do good. Jadi ta'assub ni ataupun asabiah ni, asabiah bukan ta'assub, sorry. Asabiah ni dia ada dia punya ciri positif dia. Maksud dia rasa kebersamaan. Yang menjadi masalah adalah ciri ta'assub yang tidak mementingkan kebenaran. Yang penting adalah kemenangan dan kebersamaan. Okay, this is the problem with ta'assub. Dia tak kisah tentang kebenaran. Truth is not important. Keadilan tidak penting, kezaliman tidak penting, kebatilan tidak penting. Yang penting aku dan kumpulan aku menang. Okay? That's ta'assub. Yang penting aku dan kumpulan aku menang. Okay, soalan-soalan yang tidak ada kaitan, saya mohon maaf saya tak jawab. Okay? Saya baca tapi saya tak jawab. Baik? Mungkin pada sesi-sesi yang lain. Jadi ta'assub ni adalah satu penyakit yang bahaya sekali. Bila seorang manusia tu dia tidak mementingkan kebenaran, dia tidak mementingkan keadilan, maka masalah dekat situ. Yang dia pentingkan menang. Nak menang. Benar, salah, tak penting. Okey. Nasir akhaka, kalau tak silap saya hadis Nabi SAW, nasir akhaka zaliman atau mazluma. Okey. Kamu tolong saudara kamu, okey, sama ada dia sedang menzalimi atau dia sedang dizalimi. Ada sahabat tanya macam mana kita nak tolong orang yang sedang menzalimi. Nabi kata tolong dia dengan menghentikan kezaliman dia itu. Okey. Jadi tujuan kita menyokong saudara kita ataupun kumpulan kita bukan kerana dia kumpulan kita, bukan kerana dia geng kita, bukan kerana dia bangsa kita, bukan kerana dia parti kita, bukan kerana dia sama pasukan bola sepak dengan kita, tetapi kerana keadilan itu sendiri. Nabi dah kata, pertahankan saudara kamu sama ada dia menzalimi atau dizalimi. Macam mana nak pertahankan seorang kawan bila dia menzalimi? Adalah dengan menghentikan kezaliman dia itu, menahan dia daripada melakukan kezaliman. Jadi kebersamaan manusia ini sebenarnya sepatutnya adalah untuk membawa keadilan, adalah untuk membawa kebenaran. Bukan kebersamaan itu sendiri menjadi tujuan. Kadang kita salah. Okey, kebenaran kadang-kadang dipergunakan untuk memenangkan kumpulan. Dan lebih teruk adalah betul, unsur akhaka zaliman atau mazlumah. Bukan nasir, sorry. Unsur akhaka zaliman atau mazlumah. Terima kasih Abdul Qayyum Hadi. Jadi ada terbalik, dia menggunakan kebenaran untuk kumpulannya. Lebih teruk daripada itu adalah menggunakan kezaliman untuk mempertahankan kumpulan. Itu lagi dahsyat lagi. Tapi kebenaran pun boleh dipergunakan sebenarnya. Okay? You can be ta'assub with truth also. Kalau tujuannya bukan untuk kebenaran. Kalau tujuan untuk kebenaran, you gunakan kebenaran sekalipun untuk mempertahankan kumpulan you jadi muta'assib, jadi ta'assub. Okay? Sebab tu niat kita penting. Innamal a'malu binniyat. Betul tak? Kalau kita gunakan kebenaran untuk tujuan yang batil, maka kebenaran itu tidak ada nilai. Betul tak? Macam kita buat baik, niat nak tunjuk orang, niat nak dunia lah kita dapat. Kan? Itu pun kadang-kadang tak dapat lah. Kan? Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya ulang lagi sekali ta'assub adalah rasa kebersamaan ataupun semangat menyokong satu sama lain bukan atas dasar kebenaran, atas dasar keadilan, tetapi atas dasar memperjuangkan kumpulan itu sendiri dan untuk menang. Untuk menang.
Ini kita hari-hari kita nampak. Nak cari contoh taksub ni, buka Facebook ya, buka social media, kita akan nampak taksub everywhere. Tak kiralah kebenaran itu jelas sejelas mana pun datang dari musuh, akan ditolak setolak-tolaknya. Kebenaran datang daripada kumpulan, of course akan dicanang. Kebatilan datang dari kumpulan sendiri, walaupun jelas, dia akan pertahankan bermati-matian. Okey, saya tak kata benda ni senang untuk dielak. Dan kadang-kadang memang kita ada rasa nak mempertahankan kumpulan kita. Sebab apa? Sebab ada konsep trust. Okey? Sebab ada konsep trust. Cakap, aku dah lama dengan kau. Aku dah lama belajar dengan dia. Aku dah lama kawan dengan dia. Aku dah lama berkeluarga dengan keluarga ini. Takkanlah mereka nak tipu aku. Takkanlah mereka nak mengkhianati aku. Dan takkanlah dia nak buat jahat. Takkanlah dia nak buat dosa. Ini, sikap-sikap seperti ini yang akhirnya membuahkan taksub. Sebab apa? Hanya kerana seseorang itu bersama-sama dengan kita, maka mustahil atau hampir mustahil ataupun susah untuk dia lakukan kezaliman. Susah untuk dia lakukan kejahatan pada pandangan kita. Okay? Benda ni, saya sendiri mengaku bahawa pernah taksub, ya, dan bukan mudah untuk lari daripada ketaksuban. It's not easy. Okay? Adakah taksub adakah taksub sama dengan taklid buta? Ni marah-marah ni apa hal ni? Saya tengok ada emoticon marah ni. Belum start apa-apa ni dah marah-marah ni. Itu silap tekan lah, saya sangka baik. Ni marah lagi ni. Adakah taksub sama dengan taklid buta? Tak sama. Okay? Dia ada berkaitan tapi dia tak sama. Sebab taklid buta ni, ada orang dia buat taklid buta, dia bukan masa taksub pun, dia malas. Dia malas nak fikir, malas nak cari kebenaran, malas nak cari ilmu, dia ikut je lah. Kan? Ikut buta. Kan? Tapi orang taksub ni, dia ada elemen penting dalam tu, nak menangkan kumpulan. Nak menangkan kumpulan mesti ada. Orang taklid buta tak semua yang taklid buta kerana nak menangkan kumpulan. Okey, antara sebab lain mungkin yang saya kata tadi, dia malas ya. Dia malas nak cari kebenaran, dia mengikut dia. Tapi dia berkaitan juga dengan taklid buta tadi. Dalam erti kata apa? Dalam erti kata, dia menyokong secara buta. Betul ke tak betul, aku akan sokong kau. Tak kira kau siapa. Betul ke salah, kerana kau Melayu, kita lawan dengan bangsa lain, aku akan pertahankan kau. Salah ke, betul ke? Ini biasa kita dengar. Saya biasa dengar orang cakap macam ni. Orang-orang yang kita lihat macam clear-minded. Orang yang tak taksub, dalam hari-hari biasa dia tak taksub. Tapi bila datang isu bangsa, datang isu kumpulan dan sebagainya, dia akan terus terang kata, dalam bab ni tak apa Ustaz, dia salah pun kita pertahankan juga. Sebab kalau kita kata dia salah, kita expose yang dia salah dan kita akui yang dia salah, nanti musuh akan gunakan benda tu ke atas kita. Kan? So jangan jadi bodoh, dia kata. Jangan jadi bodoh. Adakah sikap ini bersesuaian dengan agama kita? Okey? Adakah sikap ini betul lah kena ambil air ni? Tapi tak apa, isteri saya tengah sibuk kat luar tu dengan budak-budak. Tak apa. So, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa saya tengah cerita tadi? Jadi menyokong secara membuta tuli. Saya jumpa orang macam ini dan saya terkejut dah. Dan saya lihat tujuan akhir mereka menang dan tak nak nampak kalah di depan musuh. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala cakap benda lain. Saya akan berikan beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas ini. Okey? Saya mulakan dulu dah dengan surah An-Nisa ayat 135, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Okey. Ayat ni penting. Ayat surah An-Nisa 135. Wahai mereka-mereka yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan dan menjadi saksi untuk Allah Subhanahu Wa Taala walau ala anfusikum, walaupun ke atas diri kamu sendiri. Kalau tak silap saya, University Harvard, ya, dia punya Faculty of Law,
tak silap ni saya baca online saya tak check, saya tak verify, mungkin ada yang boleh verify. Universiti Harvard menggunakan ayat ni, dia meletakkan ayat ni dekat pintu masuk kalau tak silap faculty law ni, sebab mereka kata ni antara kenyataan ataupun statement-statement keadilan yang paling luar biasa sekali Allah kata apa? Wahai orang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai saksi untuk Allah, walau ala anfusikum, walaupun ke atas diri kamu sendiri. Okey, adil walaupun terpaksa mengaku salah, walaupun terpaksa menyatakan bahawa saya yang zalim dalam bab ni. Awil walidaini wal aqrabin, ataupun kedua ibu bapa dan kaum kerabat. Ini pun bukan senang, ni yang susah. Ada orang dia boleh mengaku salah, tapi untuk kata kumpulan dia salah, keluarga dia salah, kan, kaum kerabat dia salah, itu mungkin lebih susah bagi sebahagian orang. Okey, iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan salah satu sebab kenapa orang taksub. Okey, mungkin adalah sebab kekayaan harta dan sebab kemiskinan, kan. Kita cenderung kepada mungkin merasa taksub dengan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang kaya hartanya ataupun kaya pengaruhnya, kerana apa? Sebab ada insentif di sebaliknya. Ataupun sebaliknya, kita taksub mempertahankan orang miskin. Ini pun berlaku juga dalam masyarakat, kan. Ada kumpulan-kumpulan yang dia hanya akan menyokong golongan-golongan yang lemah. Nak sokong golongan lemah tak ada masalah, dengan syarat disokong atas dasar kebenaran. Tapi kadang-kadang ada kumpulan-kumpulan dia menyokong ataupun mempertahankan kumpulan yang lemah atas slogan keadilan. Kata kami mempertahankan orang-orang yang ditindas. Tapi kadang-kadang orang-orang yang ditindas itu juga melakukan beberapa kezaliman, kan. Tak semestinya seseorang itu ditindas dia tidak zalim, betul tak? Dan tak semestinya orang yang menindas dia zalim dalam semua keadaan. Jadi bila kita lihat orang yang dizalimi, kita rasa kesian. Bila rasa kesian tu kadang-kadang boleh timbul taksub. Kesian dia, kan, siapa yang buat benda ni dekat dia? Oh, B yang buat. B jahat. Segala apa yang berkaitan dengan B tiba-tiba jadi jahat pula, kan? Dan segala apa yang berkaitan dengan kumpulan yang ditindas ini jadi baik. Itu pun rasa kasihan dengan orang-orang yang lemah, kan? Allah sebut dekat sini, manusia taksub dengan satu kumpulan kerana dia kuat, berpengaruh, kaya, ghaniyan. Ghani ini boleh bermaksud luas, bukan setakat harta sahaja. Dan faqiran, dan ataupun taksub kerana mempertahankan orang-orang yang susah, kan, orang-orang miskin, orang-orang gelandangan ataupun orang-orang yang dilihat sebagai ditindas dan sebagainya. Allah kata apa? Wallahu aula bihima. Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang lebih, kita kata kalau kamu rasa kamu mempertahankan mereka, Allah ada untuk pertahankan mereka. Jadi jangan berlagak macam kalau tak ada aku untuk pertahankan dia, siapa nak pertahankan dia? So Allah kata dekat sini, dan Allahu aula bihima. Okey, ya betul, taksub ada kaitan besar dengan bias. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, maka janganlah kamu ikut hawa nafsu sehingga kamu tidak adil, kan. Ikut hawa nafsu confirm jadi tak adil. Siapa ikut nafsu akan tidak adil. Okey, wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan kalaulah mereka itu sesiapa, ayat ni of course berkenaan dengan golongan musyrikun, kalau mereka memalingkan diri mereka daripada kebenaran, maka tahulah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala maklum akan apa mereka buat. Maksud dia, do what you can, do as best as you can. Adillah seadil-adilnya. Kadang ada orang tanya, Ustaz, saya dah adil, saya dah buat yang terbaik, saya buat sebaik-baik yang mungkin yang saya mampu, tapi orang tak melihat kebaikan yang saya buat, orang lihat kezaliman yang saya buat. Ini benda biasa, semua orang cakap benda tu, betul tak? Dan harapan tu pun sebenarnya harapan yang tak patutlah. Kita nak harapkan orang nampak semua kebaikan kita buat, sebab manusia ni bukan all seeing, kan. Dia bukan aliman khabira macam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak harapkan orang lihat kebaikan kita, jangan haraplah manusia lihat kebaikan kita. Kita hanya harap Allah terima kebaikan yang kita buat. Kalau kita harap manusia tengok apa kita buat, sebab kita pun tak perasan apa orang buat. Kita dalam hidup pun kadang-kadang, kan, orang buat baik pada kita, kita tak nampak. Bila orang buat jahat baru kita nampak. Jadi adakah layak untuk kita harapkan benda sama daripada orang lain? Kan, tak layak, sebab kita ni adalah manusia biasa. Jadi jangan harapkan sesuatu yang orang lain tak mampu buat. Okey, dan saya tak kata senang untuk tidak harap. Tapi kalau kita train ourselves, kita dapat pujuk diri kita pelan-pelan
pujian orang ataupun kejian orang yang tidak berasas, pujian yang berasas, kejian yang berasas, itu kita boleh terima. Tapi kejian yang tidak berasas, pujian yang tidak berasas juga, kita akan belajar untuk put it aside, don't get too kecoh about it lah. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi adil ke atas diri sendiri paling susah. Adil untuk orang mungkin senang, tapi adil ke atas diri kita sendiri, ini ayat ni kalau umat Islam betul-betul hadam, insya-Allah dia boleh menghapuskan taksub dalam masyarakat. Betul tak? Bahkan kalau kita lihat dalam bidang keilmuan sekalipun, taksub ni dia merata kan. Kadang-kadang kita lihat taksub di kalangan ilmuwan, di kalangan agamawan tu lebih dahsyat. Okey. Taksub ni bukan bermaksud awak berpegang kepada kebenaran dan tidak kompromi dengan kebenaran. Itu bukan taksub. Okey, selagi mana awak berpegang kepada sebuah kebenaran itu berdasarkan ilmu, berdasarkan hujah, bukan hanya kerana nak sokong kawan ke, sokong guru ke, selagi awak berpegang atas dasar kebenaran, awak tak ada kena taksub dalam erti kata makna taksub tu. Tapi kalau awak kata taksub kepada kebenaran ni, secara kiasan saya boleh terima lah. Tapi taksub kepada kebenaran ni, kalau secara hakikat dia salah, dia tak kena. Sebab taksub tu dia adalah mencari kebenaran. Taksub itu adalah tidak ingin kebenaran. Yang dia nak adalah kemenangan. Okey, yang dia nak adalah kemenangan. Kalau nak menangkan kebenaran boleh, of course, kan? Tapi kita nak kena check dulu, betul ke benda yang kita pegang tu benar ataupun tidak. Kan? Kita kena periksa. Kalau dah yakin, fight for it. Okey, perjuangkan dia. Perjuangkan. Tapi akhirnya dia bergantung juga kepada sama ada perkara itu termasuk dalam perkara qat'iyat, perkara yang disepakati, perkara yang jelas, terang dalam agama kita, ataupun perkara yang ada perbezaan pandangan. Dan nyatakan pandangan kamu. Lawan kalau nak lawan, debat kalau nak debat. Tetapi jangan sampai pertalian persaudaraan sesama Islam menjadi hancur, menjadi terputus. Okey, berdebat. Kita kena adakan culture ataupun budaya di mana kita bersedia untuk dikritik depan-depan. Kita bersedia untuk dikatakan salah. Kita bersedia untuk dicabar, diminta bukti kepada kenyataan-kenyataan yang kita sebutkan dalam keadaan tenang-tenang. Okey, ni tak bila cucuk sikit habis, emosi itu tidak terkawal kan. Sebab tu dalam perdebatan ilmiah ni dia memerlukan tahap kesabaran yang tinggi. Okey, awak nak kena tahan, jangan cepat-cepat nak trigger. Okey, orang serang sikit trigger, orang tanya sikit trigger, orang sindir sikit trigger. This is normal, ni benda biasa. Okay, that's how the world is. Kalau kita nak trigger every time, habis. Okay, cumanya yang menjadi masalah bila ada ketaksuban. Okay, saya dah belajar dengan guru ni 30 tahun, Ustaz. Kan, dia boleh kata guru saya salah. Nampak tak? Kenyataan macam tu, itu kenyataan taksub tu. Itu penyakit dalam ilmu. Okay, apa kaitan awak belajar dengan seorang guru 30 tahun dengan orang lain mengatakan guru awak salah? Kan? Awak belajarlah dengan dia. Tapi adakah bermakna awak dah belajar dengan seseorang 30 tahun, dia tak boleh salah? Kan? Bila ada orang kritik guru awak jadi marah, awak tiba-tiba nak mempertahankan guru awak. Ini satu contoh dalam bidang keilmuan, ya. Dalam bidang keilmuan. Okey, saya mohon maaf, soalan-soalan saya jawab hujung-hujung nanti boleh tak? Sebab kalau saya jawab satu-satu nanti terputus-putus saya punya idea, ya. Allahumma salli ala sayyidina. Betul, taksub ni penyakit hati memang. Ya, dia datang daripada sifat al-wahan, cinta dunia takut mati, nak menang. Kenapa nak menang? Sebab nak dunia. Okey, nak kumpulan kita menang. Kenapa nak dunia? Bila menang, adalah ghanimah ataupun harta-harta rampasan lain yang akan didapat. Jadi taksub ni of course dia berputik daripada hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia takut mati. Okey, ni sebab ini berkaitan dengan apa saya cakap sekarang ni. Masyarakat kita tak suka perdebatan. Katanya perdebatan punca perpecahan. Saya melihat ni sebagai sebaliknya. Okey, kenapa masyarakat kita ni bila kita berbincang, okey, tak kira lah isu politik ke, isu ekonomi ke, isu agama ke, isu ilmu ke, isu sains dan sebagainya, cepat mengamuk, cepat marah, cepat berperang, kan? Antara punca pertama yang saya lihat, of course lah, taksub tu kita tengah cerita sekarang ni. Salah satunya juga adalah kita cepat meneka niat orang. Kita tak tahu nak beza salah dengan jahat, kan? Walaupun orang yang kita berdebat dengan dia, muzakarah dengan dia tu salah, tidak bermaksud dia jahat. Tapi kadang orang keliru dua benda ni. Bila salah jahat,
Tak percaya, awak baca komen-komen mana-mana perdebatan berlaku dekat Facebook ke, dekat mana-mana ke. Orang-orang yang marah-marah ni, dia sebenarnya meneka niat orang, bahkan menuduh orang lain itu sebagai jahat. Hanya kerana kamu tak selari dengan pandangan saya, maka kamu jahat. Bukan kamu salah, kamu jahat. Bukan sekat jahat saja, kamu salah dan kamu jahat. Sabar, nak lompat daripada salah pergi jahat ni perlu bukti lain. Orang salah tak mesti orang jahat, betul tak? Dan orang jahat tak mesti dia salah. Jahat lain, salah lain tau. So kita kena belajar bezakan. Jadi dalam perbincangan keilmuan ni, kalau digiatkan perdebatan, saya melihat dia hanya mematangkan masyarakat. Bila tak biasa kan, okey lah, macam inilah saya kasih contoh lah ya. Orang yang biasa sparring ya, orang yang silat ke MMA dan sebagainya, dia orang ni bila sparring kan, dia orang ditumbuk kadang kuat. Kalau orang yang tak join MMA, tak join silat, nampak orang tu bertumbuk, kita tengok, teruknya janganlah gaduh-gaduh kan. Kenapa gaduh-gaduh ni kan? Kenapa tumbuk dia kan? Kita yang tak biasa. Tapi dia hari-hari sparring. Dia hari-hari macam apa Khabib kan. Hari-hari dia sparring. Kita tengok pun ini bergaduh betul ni kan. Dalam masyarakat kita benda tu bukan budaya. Tapi mereka budayakan benda tu. Dan mereka tak marah-marah, mereka tak nangis-nangis, mereka tak merajuk-merajuk. Walaupun ada berlaku benda tu, bergaduh ada berlaku. Tapi, kerana mereka dah terbiasa, bila orang datang kawan dia, tumbuk dia daripada belakang, dia tidak cepat untuk mengamuk macam kita ni. Sebab kita jarang sparring kan. Sama juga, macam kita jarang berdebat, jarang mempertahankan hujah, jarang dicabar kita punya hujah-hujah. Bila orang tanya sikit je, kita trigger. Tapi kalau dah biasa ditanya, dah biasa bertanya, dah biasa dicabar, dah biasa mencabar, dia boleh mengeratkan hubungan sebenarnya. Ini saya cerita dari pengalaman saya sendiri. Walaupun pada awal-awal tu memanglah sebab masing-masing nak menang kan. Tapi as you go on further, kita akan lihat bahawa kalau you nak kebenaran, I nak kebenaran, okay, your person and my person is redundant. Diri kamu dan diri saya dalam hal ini tidak penting. Yang penting adalah kebenaran itu sendiri. So kita belajar untuk matang tau. Kan? Kita dah tak tengok lagi siapa kat depan kita. Yang kita nak dengar hujah dia. What are you trying to say? I want to hear you. Kan? Produce your evidence. Kan? Bawa argument kamu. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bila kita biasa berdebat ni, kita akan belajar matang. Ada kata, Ustaz, saya lihat orang berdebat semua bergaduh, Ustaz. Itu yang tak belajar. Dia tak belajar apa syarat-syarat perdebatan. Apa cara-cara perdebatan. Apa rukun-rukun dalam perdebatan. Kalau tak belajar dan tak biasa, tak pernah nampak sekali, dia pun join in bergaduh. Padahal orang tu tengah berbincang keilmuan, dia join in bergaduh kat bawah. Sebab apa? Dia tak biasa. Jadi kalau kita budayakan benda ni dalam masyarakat, saya bukan nak kata debat tentang semua benda. Bukan. Saya kata benda yang perlu didebatkan. Benda yang perlu dibincangkan. Dan bila berdebat, jangan cepat marah, jangan cepat mengamuk. Dan dalam perdebatan dia ada etika dia ada adab-adab dia. Sudah tentu dalam perdebatan kalau awak menipu, itu memang cari gaduh lah kan. Sengaja menipu, kalau tersilap lain cerita. Kalau sengaja menipu, bawa fakta-fakta tipu setakat untuk menyokong pendirian masing-masing, itu adalah melanggar etika. Itu dah zalim, itu satu kezaliman. Tapi kalau masing-masing ada hujah dan sebagainya, walaupun awak tidak setuju, awak yakin betul dia salah, at least give a listening ear dan tahan mulut daripada menghina. Okay? Nak label, itu normal. Kata dah label dia ni feminis ke, dia ni liberal ke, dia ni progresif, itu tak ada masalah. Sebab manusia tak boleh hidup tanpa label. Okay? Kita di label dan kita juga melabel. Kalau tak ada label, tak boleh hidup. Okay? Semua benda label. Masuk toilet pun label, lelaki perempuan. Betul tak? Makanan pun ada label. Semua ada label. Mazhab pun ada label. Agama pun ada nama. Jadi labeling is indispensable. It's something that we cannot live without. Okay? Kita tak boleh hidup tanpa dia. Tapi jangan menghina. Kan? Jangan menyindir-nyindir. Jangan kita sindir ni lain lah. Mengejek-ngejek is a different story. Jangan kita boleh buat trolling, buat memes dan sebagainya. Dalam perdebatan ilmiah ini tidak sesuai. Orang mungkin kata, "Alah Ustaz, we are fine with all of that." Jangan sensitif sangatlah. Tapi dia buat banyak pergaduhan yang tak penting kan, yang tidak berbaloi, Jadi pandangan saya, kita hidupkan budaya perbincangan. Okey. Kalau tak nak debat pun tak apa. Yang penting budaya
Bila you cakap sesuatu, pastikan you faham, pastikan you ada bukti, pastikan you ada sandaran apa yang you cakapkan. Okay, kita start dengan tu je sebenarnya. Let's just begin with that. Dan bila orang tanya, jangan rasa tercabar. Bila orang tanya, kenapa you sokong parti ni, contoh ataupun kenapa you ikut mazhab ni, kenapa you pegang dalil ni, jangan rasa tercabar, kan? Be clear headed, relax, dan sampaikan. Okay, betul. Al-iman tuki. Debat tak ada masalah sebenarnya. Sentimen kepada istilah debat tu sendiri yang sering disalah arti. Betul. Memahami suara debat dengan emosi. Betul. Ini dalam perdebatan kita belajar mengawal emosi tau sebenarnya. One of the best situation for you to learn how to control your emotion adalah dalam sesi perdebatan. You akan kawal sebab you tahu kalau you emotional, you tak boleh berfikir. Okay? Dan huru-hara you punya argument jadi. Jadi you belajar untuk disiplin diri you. Disiplin. Okay? So itu tentang perdebatan. Kita tak nak ping cerita lain. Kita tengah cerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang ta'assub. Okay. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, walaupun hadis ni dhaif tetapi ada dalam kitab-kitab para ulama kita dan tidak ada masalah untuk mengambil isi kandungan dia. Rasulullah SAW diriwayatkan sebagai berkata, laisa minna man da'a ila asabiyah. Tidak termasuk golongan kami mereka-mereka yang menyeru kepada asabiyah. Asabiyah ni bermaksud ialah jom sokong bangsa tertentu sebab bangsa tertentu itu adalah bangsa yang terbaik. Okey. Salah ke betul tak penting, yang penting bangsa itu menang. Yang penting bangsa itu menang. Saya tahu ada yang mungkin terasa sikit, Ustaz, adakah Ustaz memaksudkan ketuanan Melayu? Kan? Konsep ketuanan Melayu. Sebenarnya saya terus terang, saya tak ada masalah pun dengan ketuanan Melayu. Pada saya, konsep ketuanan Melayu dekat Malaysia ini adalah satu konsep yang respectable, yang progresif, yang maju, yang matang. Okay? Yang harus dipelajari oleh masyarakat dunia sebenarnya. Okay? Harus dipelajari oleh masyarakat dunia. Maksud ketuanan Melayu dekat Malaysia ni, bagi orang yang tak faham, saya lihat sebagai orang Malaysia pun tak faham. Dia bukan the sovereignty of the Malay people. Sovereignty maksud dia orang Melayu ni lah yang ataupun the superiority of the Malay people. Orang Malay ni superior. Bukan. Kan? Tapi the better word, saya terlupa siapa yang the first coin this term. Dia panggil the stewardship. Malay stewardship. Okay? Orang Melayu yang ada tanggungjawab untuk steward this country. Sebab apa? Sebab orang Melayu adalah pribumi, kan? Termasuklah Sabah, Sarawak dan sebagainya. Okey, itu maksud dia, the stewardship of the Malay people. Okey, bukan the superiority of the Malay people. Itu maksud ketuanan Melayu. Maksud tuan kat situ, dia bukan master and slave tau. Kan, tuan ni pemilik, tuan rumah, kan? Tuan rumah, tuan tanah. Itu maksud dia. So konsep ketuanan Melayu ni, dia bukan asabiyah, dia bukan ta'assub. Sebab orang Melayu tak pernah kata bangsa Melayu bangsa terbaik dalam dunia. Walaupun adalah golongan-golongan tertentu kan yang kata macam tu, kita ni keturunan Nabi Ibrahim dan sebagainya, daripada lain keturah dan sebagainya, maka kita ni adalah bangsa yang yalah, kalau tak mulia paling hebat, kalau tak paling hebat tu kira tahap tinggi lah. Saya tak bercakap tentang benda tu. Okay? No specific race boleh datang dan kata bangsa kami adalah bangsa yang terbaik, bangsa yang paling hebat, kecuali kalau ada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada wahyu. Dan kalau pun ada wahyu Allah kata bangsa tertentu terbaik, bukan bermaksud semua individu dalam bangsa tersebut adalah manusia terbaik. Tidak. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi kata apa? Dan tidak termasuk dalam golongan kami mereka-mereka yang qatala ala asabiyah, kan? Yang berperang atas memenangkan kumpulan, bukan atas dasar kebenaran tapi setakat untuk memenangkan kumpulan. Dan tidaklah tergolong dalam golongan kami siapa yang mati dalam mempertahankan asabiyah itu. Okey, mempertahankan asabiyah. Nabi dah kasih peringatan ya. Kalau kita bicara berkenaan nasionalisme Ustaz kata tadi keturunan Melayu tu bukan nasionalisme, Ustaz. Okey. Konsep nasionalisme barat ni kalau kita lihat, dia orang ni berjuang berdasarkan bangsa tau.
Okay, agama tu bukan nombor satu. The concept of nation tu, okay, adalah paling asas sekali adalah berdasarkan ethnicity, okay, bangsa, the nation, okay. Mungkin Amerika berbeza sikit sebab saya yakin Amerika ni dia mengikut konsep multiculturalism, kerajaan Islam, okay? Dan tanah Melayu dah lama mengamalkan multiculturalism, okay? Tapi di barat kalau kita lihat, mereka membahagi negara mereka berdasarkan bangsa. Awal-awal penubuhan berdasarkan kepada konsep bangsa. Dan mereka terang-terang mengatakan bahawa bangsa mereka bangsa terbaik. Kalau kita lihat contoh macam Hitler kan. Hitler kata the Aryan race is the superior race. Dan kita lihat bangsa Yahudi pun kata benda sama. We are the chosen people of God, kan. Merasa superiority. Nationalism itu adalah tercela. Tapi nationalism yang dibawa oleh orang Malaysia ni, saya melihat dia stewardship, okay? Ketuanan, tuan tanah. Dia bukan superiority above other races, bukan. Kan? Ada je orang Cina, orang India yang jauh lebih baik daripada orang Melayu, dan ada je orang Melayu yang jauh lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Kan? Tapi kerana ini tanah orang Melayu, maka orang Melayu lah yang harus mempertahankan hak ketuanan mereka itu. Bukan bermaksud mereka itu superior. Okay? Ini kita nak kena bezakan. Jadi asabiah yang Nabi tentang ini, of course lah, asabiah berdasarkan bangsa, berdasarkan kumpulan, berdasarkan apa-apa saja yang bukan kerana kebenaran, tetapi atas dasar memenangkan kumpulan. Okey, memenangkan kumpulan. Satu lagi hadis, saya ringkaskan saja. Berlaku sedikit brawling di antara dua orang, seorang muhajirin, seorang ansar. Salah satu mereka memukul salah satu mereka. Maka orang yang melihat ni tertimbul pula sentimen asabiah tu, ta'assub tu. Jadi satu panggil golongan ansar. Wahai ansar, kan, tolong aku. Yang muhajirin pula panggil, wahai muhajirin, tolong aku, kan. Jadi dah main kumpulan dah sekarang ni. Dia bukan A pukul B tau. Dia dah jadi ansar pukul muhajirin. Kalau tak silap saya, ansar pukul muhajirin. Dia dah jadi benda tu pula. Awal-awalnya adalah A pukul B. Tapi kerana ada sifat ta'assub ataupun asabiyah di kalangan mereka pada waktu itu, jadi isu muhajirin lawan ansar pula. Dia macam, kita ambil contoh konteks dekat Malaysia ni lah. Kalau ada berlaku apa pergaduhan, contoh antara dua bangsa, Melayu dengan Cina contoh kan, ada je pihak yang tidak melihatnya sebagai Acong pukul Ahmad. Dia melihat sebagai Cina pukul Melayu. Itu termasuk asabiah sebenarnya. Sebab bila macam sahabat tadi, dia satu pukul satu, lepas tu dia panggil kumpulan, wahai muhajirin, kan. Kenapa tak panggil wahai muslimun, kan? Kenapa panggil wahai muhajirin? Samalah macam contoh yang saya berikan tadi. Acong pukul Ahmad, orang yang ta'assub akan terus kata ini Cina pukul Melayu. Itu bahaya. Ataupun sebaliknya, Ahmad pukul Acong, orang yang Cina lihat, oh ini Melayu sudah pukul sama Cina. Itu ta'assub, itu asabiah, kan. Lepas tu terus sokong tanpa tengok ujung pangkal cerita, tanpa buat pemeriksaan, kajian siapa salah, siapa betul, terus melompat mempertahankan berdasarkan bangsa. Itu ta'assub yang tercela. Nabi kata bukan di kalangan aku. Nabi tolak, Nabi keluarkan. You're not from me if you do this. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita lihat dalam Al-Quran, antara hujah-hujah, bukan hujah lah, alasan yang diberikan oleh golongan musyrikun untuk tolak kebenaran adalah hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, kan, cukuplah apa yang kami dapat daripada tok nenek moyang kami, kan. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab of course this is ta'assub. Tok nenek moyang aku dah ajar aku benda ni, kenapa engkau datang nak ajar benda lain, kan? Tok nenek moyang aku takkan nak tipu aku kot. Tok nenek moyang aku takkan nak ajar aku benda salah kot, kan? Itu ta'assub. Merasa kumpulan tak boleh salah, merasa kumpulan tak boleh jahat, hanya kerana awak ada dalam kumpulan itu. Tu kena ingat takrif asab tadi tu, yang menghubungkan, merasa terhubung. Bila merasa terhubung, dia merasa satu tau. Awak adalah saya adalah awak. Awak kena pukul seolah-olah macam orang pukul saya. Dan orang lain tuduh awak salah, seolah-olah orang lain tuduh saya salah.
Orang lain tuduh awak jahat, samalah seperti orang lain tuduh saya jahat. Tak boleh macam tu. Kita walaupun sesama Islam, Nabi kata kan, orang beriman ni dia macam bunyan yashuddu ba'duhum ba'dah, kan? Dia macam sebuah bangunan yang saling kukuh mengukuhkan satu sama lain. Kan? Kemudian Nabi ceritakan bahawa manusia ni macam umat Islam ni macam satu tubuh. Kalau satu bahagian sakit, satu badan jadi sakit. Betul tak? Satu badan terkesan. Betul. Itu dari segi sentimen. Di Palestin contoh, Palestinian kena kezaliman dan sebagainya, ditindas. Kita kena ada sentimen tu. Tak boleh rasa tak ada apa-apa. Kan flatline. Tak boleh. Okay? Tapi kita tak boleh nak kata semua benda Israel salah, semua benda orang Palestin betul. Tak boleh. Kita tak boleh nak kata tiba-tiba hanya kerana orang Palestin ditindas mereka jadi malaikat ataupun mereka jadi maksum, kan? Ataupun hanya kerana Israel buat kezaliman ke atas orang Palestin maka Israel ni jadi semua rakyat Israel ni atau negara Israel tu semua perbuatan yang dia buat jahat. Tak boleh. Itu ta'assub yang tercela dalam agama kita. Kita harus elakkan semua benda ni. Okey, saya nak bincang sikit kenapa haram ta'assub ni. Kenapa kita ditegah untuk ta'assub? Sebab pertama saya dah ceritakan tadi lah. Bila ta'assub, kebenaran jadi korban. Kebenaran jadi tak penting. Kebenaran bukan jadi fokus utama lagi dah. Dalam sebuah masyarakat yang penuh dengan ketaksuban, kebenaran akan tenggelam. Dan kita semua tahu kalau kebenaran tenggelam, apa jadi dalam sebuah masyarakat yang tidak mementingkan kebenaran tetapi kemenangan? Apa akan jadi? Bergaduhan, gasak-gasak satu sama, tak berhenti pergelutan. Tapi kalau masing-masing nak cari kebenaran, kemungkinan untuk bergaduh tu jauh lebih kurang berbanding masing-masing nak cari kemenangan. Sebab istilah menang tu sendiri sudah ada pergelutan di dalamnya, ada struggle, ya. There's struggle there. Dan sudah tentu bila kebenaran tak menjadi fokus utama sebuah masyarakat, apa akan jadi? Akal ni akan tertindas, fikiran tu akan ditindas. Sebab nak ta'assub tak payah fikir banyak. Nak cari kebenaran kena fikir banyak. Nak ta'assub senang sahaja. Betul? Tenang je. Mana-mana kumpulan awak nampak diserang, awak pertahankan dia. Mana-mana yang kumpulan awak nak serang, awak sokong, sertai, sama-sama serang mereka. It doesn't need you to think, kan? Sebab tu kita lihat sebahagian, saya tak kata semua, sebahagian mereka yang menyertai politik, contoh, they don't care about the truth. Mereka tak fikir pun pasal kebenaran. Mereka tak fikir pun pasal kebaikan. Yang penting parti aku menang. Seolah-olah parti itu jadi macam the emblem of truth. Kan, segala yang dibuat oleh parti aku adalah kebenaran. Nak pertahankan konstitusi tak apa. Tapi masalahnya ramai yang sokong parti-parti politik tertentu. Dia tak baca pun konstitusi parti politik tu. Kan, contohlah ni saya sentuh sikit je. Panas-panaskan sikit lah, kan. Orang-orang yang sokong DAP ni, kan, dia baca tak konstitusi DAP ni, kan. Dia hanya kata, oh tapi DAP buat baik ustaz, DAP okey, kita yang salah sangka. Saya kata senang je, you go and read the constitution of the party itself. Dalam konstitusi dia tak tipu, dia tulis terang. Dan dalam konstitusi dia sendiri ada masalah. Dalam perlembagaan mereka tu, mereka dah nyatakan tengah-tengah apa mereka nak. Kita masih nak pertahankan. Itu ta'assub. I don't care what people say, kan. Saya tetap akan pertahankan. Sama juga dengan parti-parti lain, kan. Seolah-olah parti dia itu maksum dan sebagainya. Tapi saya faham kenapa orang ta'assub. Bukan kita nak kata orang yang ta'assub ni teruk betul. Tak, ini is just being human. Cuma kena sedar, kalau melampau dalam ketaksuban, habis, hancur. Sebab akhirnya you akan ikut kebatilan tu. Kumpulan ikut kebatilan, you akan ikut. Dan akhirnya bila kumpulan hancur, you hancur sekali. Okay? Sebab tu kena always be aware. Aku buat ni kerana ta'assub ke kerana kebenaran? Aku buat ni kerana nak menangkan orang-orang yang aku kagumi, orang-orang yang aku sayang, orang-orang yang bersama dengan aku, atau aku buat benda ni untuk kebaikan itu sendiri, kebenaran itu sendiri. Abdul Rahman Dolmat siap sedia untuk dikecam. Dah siap awal-awal dah. Okay? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kemampuan berfikir akan kena tindas. Kalau ta'assub, habis. Manusia akan jadi bodoh. Okay? Manusia akan jadi bodoh.
Okey, orang taksub ni lagi satu, dia punya fokus kuasa, betul tak? Bila ramai orang taksub dalam sebuah masyarakat, samalah macam ramai orang-orang yang nak jadi raja atau nak jadi Perdana Menteri. Sekarang ni nak jadi Perdana Menteri, walaupun mungkin tak lebih daripada 10 lah kita letak yang sedang jelas-jelas, ya, orang tahu niat dia nak jadi Perdana Menteri lah, pun dah kecoh, betul tak? Katalah apa akan jadi kalau ramai manusia ataupun majoriti nak menang, nak kuasa, nak mengatasi orang lain. Itu berlaku pergelutan, itu yang berlaku persengketaan, kan? Bila berlaku persengketaan, dia tidak membahagiakan mana-mana pihak. Akhirnya awak buat saya tertekan, saya buat awak tertekan. Okey, DAP tak suba left the group. Okey. Kalau tak leave pun bagus juga, jadi boleh didakwah lah, boleh dinasihati. Okey. Tapi sedih lah bila kita tengok kan, nasi dah jadi bubur, baru ada orang tertentu nak perasan kan. Tapi tak apa, manusia belajar dalam umur-umur yang berbeza. Kita tak boleh nak ialah orang yang sudah jatuh kita jangan pijak dia pula, betul tak? Dah luka kita letak garam pula, jangan. Okey, sebab kita pun pernah buat salah, kita pun pernah terpilih kesilapan, dan masing-masing ni ada waktu dengan syarat dia ikhlas nakkan kebenaran. InsyaAllah bila kebenaran tu sampai, dia akan terima. Okey, InsyaAllah ini ujian manusia dalam hidup ni, nak jadi yang betul bukan senang kan. Ada banyak yang batil, dan dalam dunia ni dengan syaitan ni, dengan hawa nafsunya, dengan kekeliruan kita sendiri, inilah pengorbanan manusia ataupun jihad manusia, antara jihad manusia dalam hidup. Ta'assub Asy'ariyah dan ta'assub Salafi macam mana ke kena Mu'tadil? Betul lah. Saya terus terang, ya, saya mengatakan bahawa tidak ada satu aliran pun yang 100% betul. Okey, bahkan aliran Asy'ariyah itu sendiri. Okey, kita nak kata 100% betul, kita dah kata Asy'ariyah itu Islam. Tak boleh. Bahkan orang yang kata saya ikut Salafiyah ni semua betul pandangan dia, pun tak boleh. Seolah awak kata Salafiyah equal to Islam. Tak, Islam. Asy'ariyah. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Salafi, aliran Salafi, aliran Salafi. Aliran Khawarij, aliran Khawarij. Aliran Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah. Tapi of course mereka tak sama, they are not on the same level. Ada yang lebih dekat dengan kebenaran, ada yang lebih jauh daripada kebenaran, ada yang terkeluar ring. Okey, ini masalah bila nak memenangkan kumpulan. Okey, macam mana you boleh kritik Asy'ariyah? You siapa nak kritik Salafi? Kan? Yang nak kritik pun kena hati-hatilah. Awak jangan main hentam kromo saja. Kan? Kalau tak faham, tanyalah dulu apa salahnya. Okey, lebih baik ikut para habaib. Ini pun saya tak setujulah, kan? Tak semua habaib itu betul, kan? Sebab habaib-habaib ini pun ada yang saling tidak setuju dengan satu sama lain, bahkan mereka saling mengkritik keras satu sama lain. Jadi nak ikut yang mana satu? Okey, saya tak pasti yang disampaikan Abu Aris ni sindiran pun ataupun tidak, ataupun dia betul-betul percaya. Tapi saya tak setujulah. Saya ambil secara zahir apa yang Abu Aris kata, lebih baik ikut para habaib. Secara zahirnya saya tak setujulah. Okey, kita ikut yang mana betul, yang benar. Mungkin ada yang tanya, tapi Ustaz, takkan kita nak cek semua benda Ustaz? Saya tak ada kemampuan, saya tak ada waktu untuk cek semua benda. Jadi dalam keadaan tertentu saya kena ikut. Betul, saya setuju. Saya tak kata semua benda semua orang kena cek. Kita tak ada waktu. Mati lah, kan, nak cek semua benda. Macam saya ni, saya mungkin tahu sedikit tentang agama, tapi saya tak tahu tentang perubatan. Takkan setiap kali saya nak makan ubat, saya nak jumpa doktor, saya kena cek semua benda. Impossible. Kan? Tentang ekonomi, tentang politik, tak boleh. Kita tak mampu. Jadi ada dalam keadaan tertentu kita ikut. Tapi bila ikut, jangan taksub. Itu problem dia. Itu sebenarnya. Jangan taksub. Taksub ni maksud, aku mati-mati aku akan ikut. Aku tak kisah apa orang cakap. Jangan cakap macam tu. Don't say, aku tak kisah apa orang cakap, aku akan ikut. It's not right to say that. Seolah-olah macam awak mengatakan bahawa kebenaran hanya dengan saya. Kebenaran hanya dengan kumpulan saya. Tak boleh. Okey? Betul macam mana pun boleh silap. Sahabat Nabi SAW pun boleh silap. Kan? Kita ni siapa? Kumpulan kita ni siapa? Aliran kita ni siapa? Walaupun kita berhak untuk kata aliran saya ni paling dekat dengan kebenaran. Boleh. Tapi tak bermakna semua pandangan dalam aliran awak itu adalah yang paling betul. That's not true. Okey, itu tak betul, dan saya tak boleh terima benda tu. Kalau awak nak pegang,
dipersilakan, tak ada masalah. Tapi ini saya hanya menyampaikan nasihat. Okey. Orang yang rasa bahawa kumpulan saya ni yang paling betul, kita kena tanyalah apa keistimewaan kumpulan awak ni sampai segala yang awak buat tu betul, kan? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kemaksuman untuk kumpulan awak? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala telah menamakan kumpulan awak? Adakah Rasulullah telah menamakan kumpulan awak? Kalau ada, datangkan, kan? Kalau betul Allah ada sebut tentang kumpulan awak dalam Al-Quran jelas-jelas, Rasulullah ada sebut nama kumpulan awak dalam hadis jelas-jelas. Kalau ada, datangkan. Kalau tak ada, kenapa terlalu confident, terlalu yakin bahawa kitalah awaknya? Kamu nak menyangka boleh, tapi nak yakin 100%, kan? Itu a different story. Kita boleh kata ghalabatuz zan. Ghalabatuz zan ni, this is the truth. Tapi ini saya kata tentang intra-faith, antara orang Islam dengan orang Islam. Kalau orang Islam dengan orang agama, tak ada masalah. Awak nak yakin awak betul. Tapi sesama sendiri ni, dalam isu-isu yang bukan qat'i, dalam isu-isu yang zanniyat, nak kata confirm, that's a different story. But it doesn't mean you cannot fight for your stand strongly. Okay, that's a different matter. Okay, banyak soalan best-best ni, tapi nanti saya tengok balik boleh. Nanti bila saya kata buka soalan, baru repost balik awak punya soalan-soalan, ya. Okay, lagi satu, kita lihat ta'assub ni, dia memaksumkan guru. Ini saya lihat dalam masyarakat kita. Bila berlaku ta'assub, guru akan jadi maksum. Betul tak? Sebab dia guru aku. Kalau kau kata dia salah, aku salah. Itu sebenarnya yang orang tak nak. Sebab ada orang ni, dia pertahankan guru dia mati-matian. Bukan apa. Sebab kalau guru dia salah, dia salah. That is the problem. Dan manusia tidak suka dikatakan salah. Hanyalah manusia yang diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau dia salah dan dia sedar dia salah, dia nak kebenaran, maka dia akan tolak kesalahan dia tu, kan? Tapi bagi orang yang nak menang, kita pula kritik guru dia salah, dia ramai yang tak boleh fikir dah. Dia terus akan pertahankan. Ini seolah-olah telah memaksumkan guru. Ini banyak kes yang saya dengar, okay? Saya nampak secara langsung, kan? Benda-benda ni berlaku, okay? Ada pula orang yang makin orang lontarkan macam-macam tuduhan kepada guru dia, makin kuat pula dia punya kepercayaan. Bila kita tanya dia, kamu dah periksa ke belum? Bila orang ramai-ramai ni tuduh, dan yang ramai-ramai ni tuduh, dia datang dari background yang berbeza. Mereka ni bukanlah bersekongkol, berkonspirasi untuk datang dan memburukkan nama guru kamu. They do not know each other. They come from different places, but they say somewhat the same thing. Kalau kamu jujur dengan kebenaran, bukan nak memenangkan kumpulan, kamu akan tanya, kenapa orang cakap benda ni? Mari kita cek. Saya nak tahu. Ini tak. Siapa-siapa saja yang mengkritik guru kamu, ketahuilah bahawa yang mengkritik itu salah. Sebab guru kamu wali Allah. Ini tak boleh. Ini ta'assub. Ini haram kita berpegang macam tu. Sebab apa? Kesan buruk dia besar. Berapa banyak kes-kes syekh-syekh penipu yang betul-betul melakukan kezaliman ke atas murid-murid dia. Tapi murid-murid dia sudah diindoktrinasikan supaya jangan persoal guru kamu wali, kan? Walaupun kamu nampak dia bermaksiat depan mata kamu pun, maka kamu harus mendustakan pandangan kamu sendiri. Bukan persoalkan guru, dustakan pandangan sendiri. Engkau dahsyat tu. Dan makin teruk kenyataan-kenyataan yang dibuat, makin ta'assub orang jadi. Ini gila. Saya sangat takut bila jumpa orang-orang macam ni. Takut kenapa? Cakap, macam mana dia boleh berubah nanti? Macam mana dia nak terima kebenaran? Sebab kebatilan itu pun diterima sebagai kebenaran. Dan dia telah mendustakan dia punya pandangan sendiri. Dia mendustakan telinga dia sendiri. Dia mendustakan otak dia sendiri. Orang macam ni macam mana nak keluar dari kebenaran? Ini sangat berbahaya. Kita tak diajar benda ni dalam agama Islam. Kita tidak diajar. Wallahi kita tidak diajar benda ni. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Na'udzubillahi min zalik. Okey. Jadi bila ada ta'assub ni, guru akan jadi maksum. Dan bila guru jadi maksum, siapa akan jadi mangsa? Murid akan jadi mangsa. Bila guru dimaksumkan, murid akan jadi mangsa. Kenapa? Kerana tak ada orang maksum. Dan semua orang ada kelemahan. Dan guru yang ada kelemahan itu pula awak maksumkan dia. Bila dia lemah, bila dia buat kelemahan, orang akan telan kelemahan tu. Bahkan ada orang akan ikut kelemahan itu.
Bahkan ada orang akan pertahankan kelemahan itu. Jadi bayangkan kesan buruk yang berlaku kepada masyarakat kerana ta'assub ini. Okey, ini antara sebab-sebab lah. Okey, kita lihat bila Allah sebut dalam Quran, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang Kristian ni mereka mengambil rahib-rahib mereka dan berdiri mereka sebagai raba-raba yang mereka sebagai ahlul kitab tu mengambil rahib-rahib dan raba-raba yang mereka sebagai Allahumma salli ala Muhammad, Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, mereka tak sembah mereka punya rahib atau murabat. Okey, ahbarahum wa ruhbanahum. Saya tarik balik. Ahbar tu mereka ni ulama-ulama. Okey, ruhban ni dia punya monks mereka lah. Okey, monks, bukan rabai ya. Ni tentang golongan Kristian. Okey, tentang golongan Kristian. Maka Rasulullah jawab, mereka mengikut mereka punya rahib dan mereka punya ulama bila ulama dan rahib mereka tu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maksudnya bila mereka buat benda jahat pun, benda salah pun, murid ikut, pengikut dia ikut. Sebab apa? Sebab ta'assub. Okey, mangsa pertama ta'assub adalah orang yang mentaksub itu sendiri. Okey, saya ulangi sekali, mangsa pertama ketaksuban adalah pentaksub itu sendiri. Okey, saya cerita sikit bagaimana ia boleh berlaku. Saya dah sentuh sikit tadi, macam mana ta'assub ini adalah hasil daripada al-wahan, cinta dunia takut mati. Betul tak? Cinta dunia takut mati akan menghasilkan orang-orang yang nak menang. Sebab nak dunia kena menang dulu, kan? Bukan nak kebenaran. Orang yang nak kebenaran ni dia otherworldly lah, kan? Truth. Sebab truth, if you go for truth, most of the time you tak dapat dunia lah. Okay. Sebab tu orang yang nak dunia ni dia tak nak truth, dia nak victory. Okay? Dia nak power. Okay? Itu punca kenapa orang taksub. Kemudian dia tak tahu bahawa sebenarnya kalau lihat kebenaran dengan kekuasaan ni, dengan kekuatan dan kemenangan, kebenaran ni lebih utama sebenarnya. Bahkan kebenaran inilah kekuatan dan kemenangan yang paling tinggi sekali. Tapi orang salah faham, orang tak pandang kebenaran ni. Mudah tengoklah dalam arena politik, kan? Truth is not important, what is important is power. Why? Kenapa manusia fikir macam tu? Betul ke power brings more happiness, membahagiakan manusia lebih daripada kebenaran ataupun keadilan? Mana yang membahagiakan manusia? Semua orang, kalau kita tanya, semua orang akan jawab yang akan membahagiakan manusia adalah kebenaran. Tapi ramai orang salah faham, menyangka bahawa kekuasaan itu, saya tak nafi kekuasaan itu penting, tetapi kekuasaan harus bergandingan kebenaran. Ni kalau kekuasaan terpisah daripada kebenaran, bermasalah. Dan kebenaran yang dipisahkan daripada kekuasaan juga adalah lemah. Okay? So the best scenario is both together, kebenaran yang ada kekuatan, bukan kebenaran tanda kekuatan ataupun kekuatan yang tidak ada kebenaran. Dua-dua ni bermasalah. Okey, dua-dua ni bermasalah. Kita kena gabungkan kedua-duanya sekali. Tapi kalau perlu pilihlah kebenaran. Okey, kalau terpaksa pilih sama ada dapat kuasa ataupun dapat kebenaran, pilihlah kebenaran. Al-haq itu yang lebih utama. Dan al-haq ni akan membawa kebahagiaan. Al-haq akan memberikan kita penguasaan atas diri kita. Kebenaran akan memberikan kita penguasaan atas, insya-Allah, sebahagian aspek dalam kehidupan kita. Okay, with truth you can get power. Tapi if you go for power without truth, habis. Tapi jangan pula awak gunakan truth for power. Okay, jangan guna truth for power. That's a different matter. Okay, you need power to fight for truth. Okay, and truth itself is power if you do it sincerely. If you hold on to the truth sincerely, that in itself is power. You pegang kepada kebenaran seikhlas hati, itu sebenarnya adalah kekuatan yang amat besar. Lebih kuat daripada mana-mana kekuatan politik atau mana-mana kekuatan nuklear, daripada mana-mana kekuatan ekonomi. Okay? Sebab tu para nabi-nabi Allah, dia membawa al-haq. Okay? Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan semua kejahatan dalam dunia ni adalah batil. Dan batil tu Allah kata akan terhapus. Terhapus dengan apa? Al-haq. Itu datang kebenaran, kebatilan akan hapus.
Kalau kita lihat dalam suratul Baqarah kan, Allah cerita berkenaan dengan Talut kan. Antara kemuliaan Talut adalah bastatan fil ilmi wal jism kan. Allah kurniakan dia keluasan ataupun keteguhan pada ilmu dia, baru jisim dia, tubuh dia. Itu menunjukkan bahawa ilmu itu adalah satu bentuk kekuatan. Kebenaran itu adalah satu bentuk kebenaran, kekuatan. Yang boleh sebut ilmu mestilah benar, betul tak? Ilmu yang salah itu bukan ilmu, okey? Itu propaganda, okey? Itu fake news dan sebagainya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebenaran itu sendiri adalah kekuatan. Jadi itu salah satu ciri yang Allah muliakan Talut dengannya, iaitu kekuatan ataupun keluasan ilmu dan kekuatan tubuh dia. Bastatan fil ilmi wal jism. Jadi masyarakat Islam, khususnya saya boleh kata mungkin di Malaysia lah sebab orang Malaysia punya kekuatan berpolitik ni amat dia agak tinggi level dia, okey. Singaporean mungkin tak berapa faham benda ni. Tapi saya faham kepentingan politik, okey. Tapi jangan sampai politik lebih besar daripada ilmu. Okey. Jangan sampai politik itu lebih besar daripada ilmu. Sampai berpolitik tanpa ilmu, berpolitik tanpa mencari tujuan kebenaran itu sendiri, okey, keadilan itu sendiri. Akhirnya politik jadi tujuan tertinggi. Kita berpolitik untuk berpolitik, bukan itu. Okey. Okey, soalan saya mohon tolak hujung nanti saya jawab nanti. Okey, tadi saya dah kata nak cenderung tak ada masalah. Untuk awak cenderung kepada aliran tertentu, mazhab tertentu, orang tertentu tak ada masalah. Maksud dia saya lebih cenderung ikut dia. Okey, fine. Sebab awak tak boleh periksa semua benda. Jadi apa boleh buat, ikut, silakan, tapi jangan taksub, tolonglah, okey. Maksud dia kalau ada orang lain datang kata saya rasa awak salah kat sini, jangan terus tolak. Saya rasa guru awak ni salah, jangan terus tolak. Dengar, tengok orang dia yang sampaikan tu, orang dia jujur tidak, ada ilmu ke tidak. Kalau jenis yang main sembrono tak payah layan, tapi jenis yang dia faham apa dia cakap, dia ada hujah, dia serius, dia bersungguh-sungguh, then lend your ears, jangan terus tolak. Okey, nak ikut tak apa, fine, okay? Tapi jangan taksub. That's a different matter. Sekarang yang salah pun ada dalil nak benarkan. Salah satu kerja syaitan adalah tazyin kan. Tazyin ni dia menghiasi kebatilan. Awak nak hias kebatilan ni mesti dengan benda cantik kan. Tapi orang keliru cantik dengan benar. Ini problem dia. Benda cantik tak mesti benar. Okay? Dan nak mempertahankan kebatilan kena bawa kecantikan, bukan kebenaran. Sebab bawa kebenaran tak boleh pertahankan kebatilan. Awak kena cari kecantikan, keindahan. Sebab orang akan terpesona. Akhirnya kebatilan tu tenggelam. Okey. Okey, lagi satu saya nak bawa hadis di mana Nabi SAW kata, wallahi law saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Nabi kata, wallahi kalau Fatimah anak Muhammad, iaitu anak dia sendiri, kalau dia mencuri, aku akan potong tangan dia. Nabi kata, Nabi akan potong tangan Sayyidina Fatimah. Dan ini dia, this is vaksin ke atas taksub. Kalau kita lah kan yang senang taksub ni, kita akan kata apa, isteri aku kenal, dia tak akan buat benda, anak aku kenal, dia tak akan buat benda ni. Fatimah ni anak aku Nabi, aku kenal anak aku. Kalau kita lah jadi Nabi, kita cakap macam tu. Tengok apa Nabi cakap. Kalau pun Fatimah curi, aku akan potong tangan dia. Dia tak kata, I know her better, she will not do such a thing. Dia tak akan cakap macam tu. Kita ambil contoh, fitnah ke atas Sayyidatina Aisyah. Adakah Nabi kata, aku tahu Aisyah tak buat sebab dia isteri aku? Sebab kalau Nabi cakap macam tu, saya rasa ramai sahabat akan dengar dan habis cerita. Tapi munafikun akan mengambil peluang. Kita tengok Muhammad ni, bila kena dekat dia je, tak ada there's no hearing. Maksudnya tidak ada penghakiman. Itu tak betul. Dan Nabi tak buat benda tu. Nabi tak kata, dia isteri aku kenal dia, mustahil dia buat benda ni. Nabi tak cakap benda tu kan. Nabi still leave room for possibility. Sebab Nabi tahu isteri dia manusia kan. Nabi tahu isteri dia manusia. Sampai Sayyidatina Aisyah kecil hati dengan Rasulullah. Betul tak? Kenapa Sayyidatina Aisyah kecil hati dengan Rasulullah? Sebab ada possibility tu yang nak ada dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni boleh baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita akan kata apa? Mustahil. Saya kenal isteri saya. Memang betul awak mungkin yakin isteri awak tak buat.
Tapi perlu ada pembuktian. Kalau dah ada pertuduhan datang daripada pihak-pihak yang berbeza, kalau daripada satu pihak saja yang awak tahu musuh, that's a different matter. Tapi kalau datang dari pihak-pihak yang berbeza yang kita tahu neutral, yang cakap benda sama, at least give a hearing, dengar. Kalau ada hujah ada, kalau tak ada, then there's a different matter. Okay, so ta'assub ni saya biasa dengar kan, kita pun mungkin pernah buat lah kan. Ta'assub ni kita akan sebut benda tu, aku kenal dia dah lama, dia kumpulan aku, dia geng aku, dia ahli tarikat aku, contoh kan, dia bangsa aku, dia kawan sekolah aku, dia guru aku. Mustahil dia buat macam ni. Itu ta'assub. Mana boleh cakap macam tu? Manusia ni baik, dia boleh hidup baik 50 tahun, tapi umur dia 51 tahun dia boleh buat salah. Ke mustahil? Awak kenal Pak Abu kan, sejak dulu 20 tahun awak kenal Pak Abu. Adakah mustahil Pak Abu akan buat salah? Mustahil dia buat silap lepas tu? Tak mustahil kan? Tidak mustahil. So kenapa kita kata aku kenal dia, mustahil dia buat benda ni? Aku kenal orang Melayu takkan buat benda macam ni. Janganlah, itu kenyataan-kenyataan yang ta'assub, itu kenyataan yang ekstrim. Okey, sebab kita sangka orang yang kita dah bersama dengan dia lama dan kita kenal dia, mustahil dia buat kesalahan. You knowing that person has nothing to do with that person being perfect or not. Awak kenal seseorang lama tak ada kaitan pun dengan dia ni maksum ke tak maksum. Adakah hanya kerana awak kenal A dah lama, maka tiba-tiba jadi maksum? Tidak. Dia tetap manusia, awak tetap manusia. Jadi bila ada pertuduhan, give a hearing. Okay, give a hearing. Ini saya tak cakap tentang politik, tentang apa. Saya cakap tentang kehidupan biasa manusia. Okay. Begitu juga kita ni, jangan hanya kerana seseorang tu banyak buat salah kepada awak dalam hidup awak, setiap ada pertuduhan ke atas dia, awak terus iakan. Contohlah kan, orang Melayu ramai banyak marah dengan DAP kan. Ini contoh dekat Malaysia, marah dengan DAP. Adakah kerana awak marah pada DAP dan memang betul DAP dah buat beberapa kezaliman ke atas orang Melayu, adakah apa sahaja tuduhan ke atas DAP itu kita iakan? Kita kata betul lah ni, memang betul, memang dia orang macam ni. Itu ta'assub. Nabi benci sikap seperti itu. Okey, Nabi Allah kata apa tadi? Adil walau ke atas diri kamu. Maksud dia apa? Adil lah juga ke atas musuh kamu juga. Walaupun kamu anggap dia sebagai musuh kamu, tak bermaksud semua tuduhan ke atas musuh kamu tu mesti betul. Kadang-kadang ada juga di kalangan geng kita ni yang melampau-lampau nak memburuk-burukkan musuh, dia buat fitnah. Dan kita pula ta'assub, dia memang jenis macam ni, memang mesti betul ni kan, tak payah nak cek-cek lagi, mesti kan. Hari ni kan penghakiman rakyat kan, penghakiman netizen, apa saja tuduhan confirm jadi betul kan. Tengok parti mana kan, tuduhan keluar je semua dah dianggap macam confirm. Mana boleh. Saya tengok benda ni dah agak meruncing sebenarnya. Dia sikap yang harus dihentikan. Awak mungkin kata dekat Facebook je ustaz, alah dekat Twitter je ustaz, alah dekat Instagram je ustaz. Tapi rasanya dekat akhirat Allah cancel. Ni dekat Facebook tak berdosa, cancel out malaikat. Ni dekat Instagram, cancel out, tak ada masalah. Nak buat apa kat Instagram, buatlah. Twitter pun tak ada masalah, cakap apa cakap lah. Adakah Allah buat macam tu dekat akhirat? Apa awak cakap dekat Facebook, apa awak cakap dekat WhatsApp, apa awak cakap dekat Instagram, Allah akan lihat, Allah akan ambil kira, malaikat akan tulis. Jadi kenapa kita ni setiap keluar pertuduhan je kita dah jatuhkan penghakiman? Apa salahnya tunggu mahkamah settlekan? Ni tak kisah apa-apa keadaan, bukan politik saja. Hanya kerana kumpulan tu awak benci dia, dituduh saja awak jatuhkan penghakiman. Mesti betul. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Okey. Fitnah berlaku daripada kedua-dua belah pihak. Fitnah memang berlaku daripada kedua-dua belah pihak. Nas'alullah as-salamah. Okey. Ni mungkin saya kongsi beberapa panduan macam mana kita nak elakkan ta'assub. Okey, yang pertama sekali adalah Allah dah ajar kita tadi tu, iaitu adil ke atas diri dulu. Kalau kita tak boleh adil ke atas diri kita sendiri, susah ataupun hampir mustahil untuk kita adil dengan orang lain. Betul tak? If you cannot be true to yourself, if you cannot be just to yourself, how can you be just towards other people? Sebab tu Allah kata tu, tegakkan keadilan walaupun ke atas diri kamu sendiri. Cuba kita cek balik diri kita, apa kesilapan yang aku pernah buat? Apa kezaliman yang aku pernah buat, yang aku pertahankan selama ni? It's time for you to say no. It's time for you to say astaghfirullahalazim dan betulkan kesilapan tu. Selagi we are not able to do that, selagi tu kita tak boleh nak buang ta'assub kepada kumpulan.
Sebab pada diri kita kita boleh buat. Apa lagi kita nak buang taksub dengan kumpulan dan sebagainya. So start with yourself. Allah ajar kita. Adil, kalau salah cakap kita salah, tarik balik, tak ada masalah. Orang nak kutuk-kutuk dia punya masalah. Kan dia kutukan dia bukan neraka bagi kita. Kan, orang kutuk ni tak sehebat api neraka lah. Kan, yang kita takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nak kutuk, orang nak hina, tak ada masalah. Ada orang ni, orang dah minta maaf pun dia hina juga, dia kutuk juga. Itu kita serahkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup kat dunia sekejap. Kita tak tahu bila kita akan pergi. Kan? So kalau kita silap, kita buat pengakuan. We are just human. Just be human beings. Jangan pertahankan benda salah kerana nak memenangkan kumpulan. Sampai terpaksa buat mental gymnastic sana, mental gymnastic sini. Okay? Tapi jangan pula orang yang pertahankan pegangan dia semua waktu dia taksub. Jangan. Sebab mungkin dia betul-betul yakin apa dia buat tu benar. Ikhlas. Bukan kerana dia ni sengaja nak menyelewengkan kebenaran. Dia masih tak faham kebenaran yang mungkin awak bawa ataupun orang lain bawa. Dia masih tak dapat tangkap lagi. Dia masih cuba. Kan? Jangan tuduh dia jahat. Sabar dulu. Nak kata salah, boleh. But to jump to say jahat, that's a different matter. Okay? Okay. Kemudian nak jauhkan taksub ni, kita kena mula daripada awal. Mula daripada pendidikan anak-anak. Antara cara dia adalah kena biasakan kenapa dan kerana. Okay? Maksud kenapa dan kerana ni, anak-anak kena dilatih bertanya kenapa dan mesti jawab kerana. Awak mesti jawab, mesti dapat jawapan. Kalau awak tak boleh jawab, awak kena cari jawapan untuk dia. Dan kena biasakan dia faham bahawa setiap perkara yang berlaku dekat atas muka bumi Allah ni ada sebab. Okay, perkara, things do not just happen. Perkara bukan hanya tiba-tiba berlaku macam tu. Sebab kalau mereka tak dapat jawapan kerana, atau mereka tidak tanya kenapa, akhirnya mereka akan hidup di atas muka bumi ni macam zombie tau. Senang kena tipu, tak cari sebab musabab, tidak mengaitkan perkara, cause and effect. Dan itu bukan cara berfikir ilmiah. Orang yang tidak berfikir ilmiah, dia akan jatuh dalam lembah taksub. Jadi kenapa dan kerana mesti sentiasa diulang-ulang dengan anak-anak. Okay? Tapi kena sabar. Mak ayah yang anak suka tanya kenapa, tolong jangan tindas dia punya kecenderungan itu. Tolong dia. Kalau awak orang yang mungkin tidak berilmu sangat dalam bab yang dia tanya tu, awak ada kewajipan untuk cari jawapan. Sebab anak bukan setakat perlu makan, anak bukan setakat perlu minum, anak bukan setakat perlu kasih sayang. Anak juga perlu ilmu. Tanggungjawab ibu ayah adalah kasih ilmu pada anak-anak. Segarkan dan sihatkan akal fikiran dia. Dan antara ciri-ciri kesegaran dan kesihatan akal fikiran adalah bertanya kenapa, dan boleh jawab kerana, dan nak dengar kerana. Ada budak-budak ni, dia first level dia tanya kenapa. Tapi sebab tak dapat jawapan, kerana tu tak datang, banyak kali dia tanya kenapa, tak ada kerana. Kenapa, tak ada kerana. Akhirnya apa? Dia jadi bosan. Bila jadi bosan, dia tak tanya lagi. Ini yang berlaku dalam banyak masyarakat Melayu kita. Anak-anak, sebab fitrah manusia nak tahu. They want to know. So they ask why. Mak ayah pula fed up. Mak ayah pula tak ada ilmu. Mak ayah pula sendiri malas. Sini tak ada tanya why anymore. Kan, seolah-olah macam dia dah faham semua benda dalam dunia. Dia tak belajar, dia tak baca buku, dia tak cari ilmu lagi. Kan, umur dah sampai 30 lebih, 40 lebih, dia tak cari ilmu sungguh-sungguh. Akhirnya anak jadi bosan. Aku tanya kenapa, tak ada jawapan. Jadi dia tak berhenti. Bila berhenti, berbahaya bagi masyarakat kita. Bila tidak ada budaya kenapa kerana, bila tak ada budaya ilmu, budaya ta'assub akan masuk. Okey, pengganti dia adalah budaya ta'assub. Jadi tolonglah, okey, tolong segarkan budaya kenapa dan kerana ni. Orang Melayu kena buang salah faham anak yang tanya kenapa ni, kita anggap sebagai budak ni banyak tanya ataupun kurang ajar dan sebagainya. Mak ayah tu yang kurang ajar sebenarnya. Saya mohon maaf. Okay? Mak ayah yang tidak fulfill the child's intellectual needs, dia biadab pada anak dia. Dia mak ayah yang kurang ajar kepada anak dia. Okay? Sebab itu tanggungjawab mak ayah. Kalau awak tak boleh jawab, cari guru yang boleh jawab. Cari ilmu. Anak tanya, ibu, kenapa daun hijau? Kenapa tak warna kelabu ke? Kenapa tak warna pelangi ke? Jangan awak kata, entah, mak pun tak tahu. Jangan berhenti kat situ. Habis anak awak nanti. Nanti dia pergi sekolah, dia malas tanya, dia malas fikir. Awak kena cari. Pergi buat research. Awak sendiri kena buat research. Kita kena buat research. Kenapa anak je kena tahu, kita tak boleh tahu? Kita tak boleh tahu kenapa daun hijau. Kan? Allah sebut apa dalam surah Yasin? Akhdari naran. Tengok. Minasyajaril akhdari naran. Allah kata, aku jadikan daripada pokok yang hijau itu api. Daripada pokok yang hijau itu Allah jadi api. Kenapa Allah sebut hijau?
Kenapa ada klorofil dekat dalam tu? Dan apa kaitan klorofil dengan the production of oxygen? Dan apa kaitan oksigen dengan api? Tanpa oksigen boleh ada api tak? Dan tanpa ada hijau, the green pigments and the leaves, can photosynthesis happen? Can oxygen be produced? 99% of the time tak boleh. Sebab tu kehijauan itu penting. The chlorophyll itu very important for fire. So minasyajaril akhdari nara. So kalau awak kata tak penting lah Ustaz nak tahu kenapa nak tahu daun ni hijau, Allah kata kan. Anak kalau tanya, mak ayah kena jawab. Kalau tak tahu, cari jawapan. Okay? Jadi biasakan budaya ni. Sebab bila ada budaya ilmu, nanti bila dia masuk politik ke, dia ada berkumpulan ke, dia punya otak ni sudah set. Okay, aku berpegang pada sesuatu, aku nak kena tahu sebab. Kenapa aku pegang pada benda ni? Atas dasar apa aku pegang? Kan? Adakah kerana mak ayah aku suruh? Atau best friend aku ikut? Ataupun kumpulan aku ikut, aku kena ikut? Jangan. Budaya itu akan ada kalau tidak ada budaya kenapa kerana yang diasaskan awal-awal lagi. Okay? Jadi mungkin sedikit yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Saya lihat tengok soalan-soalan yang ada. Sarkazm dalam menjawab, mendidik anak-anak dah jadi trend. Betul lah. Okay? Sebab budaya ilmu cakap Melayu ni kita kurang sikit kan. Kita kena akui lah benda ni. Walaupun dah ada peningkatan tapi kurang banyak. Bila mak ayah jahil, anak akan terkesan. Confirm kan? Mak ayah jenis tak nak tahu, tak nak fikir. Lepas tu kita harap anak kita jadi genius. Impossible. Melainkan you hantar dia kepada genius untuk ajar lah. Tapi kalau dia hari-hari menghadap you dekat rumah, you pula jenis benci ilmu kan. Anak-anak macam mana nak jadi orang yang alim, orang yang hebat kan. Jadi kalau you bukan orang alim, you kena ada budaya ilmu. Syarat yang antara yang utama adalah berfikir kan. Berfikir ni of course lah, semua benda ada hak dia, dan tanya kenapa ni pun ada hak dia, dan tak ada masalah kalau tak tahu kan. Tak semua benda kita tahu kepada soalan dia kan. Orang yang suka tanya kenapa ni pun bukan bermaksud dia tahu jawapan semua perkara. Dia nak faham alam ni. Allah suruh kita tengok, Allah suruh kita tanya kan. Allah suruh tanya orang yang tak tahu kalau kamu orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Bukan bermaksud Allah suruh kita tahu semua benda. Allah tahu manusia tak mampu buat benda tu. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tak tanya langsung. Ustaz, berapa dalam nak kena tahu? Bergantung kepada berapa banyak minat. Nak tahu minat anak, sebab anak tanya macam-macam benda kan. A, B, C, D, E, F, G, banyak dia tanya. Tapi mesti ada beberapa perkara tertentu dia tanya tu secara dalam. Tapi kenapa tu berantai-rantai. Kita boleh perasan itu minat dia dekat situ. Dia nak faham secara dalam. Kan? Ada orang dia tengok TV je. Tapi ada orang tanya, macam mana TV ni boleh project image Macam mana datang color ni? How did they sejujurnya saya pernah tertanya soalan tu. Kan? Kita umur 30 lebih baru nak faham. Kan? Dah berapa lama pakai handphone tengok TV tak pernah tanya. Kan? Saya baru belajar, rupa-rupanya setiap pixel tu dekat kita punya skrin. Ni saya kongsi bagi yang tak tahu. Yang dah tahu tu minta maaf saya cerita kongsi benda lame je untuk awak. Rupa-rupanya setiap pixel yang ada dekat televisyen kita, dekat handphone kita tu, dia ada 3 line. Dia ada 3 lampu. Kan? RGB dia panggil kan, red, green and blue kan. Walaupun dah tahu tentang RGB dah lama. Tapi kita ingat satu pixel tu satu je lah. Tapi sebenarnya satu pixel tu ada 3 lampu. Jadi cuba bayangkan dekat televisyen awak tu, berapa beribu pixel ada sekarang ni. Ya? TV-TV yang HD dan sebagainya. Setiap pixel tu ada 3. Macam mana dia buat begitu kecil? Dia guna nanoteknologi dan sebagainya. Kan? Ini semua kita ni ilmu kan. Dan kita faham macam mana manusia melihat warna. Dan macam mana orang-orang ni dia menguasai ilmu optik dan sebagainya. Kan? Very interesting. Okey, saya tengok apa-apa lagi soalan yang ada. Jangan lama sangat menghilang ya. Dia ada kepentingan untuk menghilangkan diri sekejap. Okey. Dia bagus untuk yang nak mendengar dan bagus juga untuk saya. Betul tak kalau saya cakap kuncinya adalah adil? Badai Yusof tanya. Jauhi adil, jauhi kebenaran. Betul lah. Okey. Setuju.
taksub dalam bola sepak paling teruk. Tapi bola sepak ni nak taksub main-main tak apalah. Tapi ada sampai kecil-kecil hati bergaduh-gaduh tu dol lah saya kata. Saya tengah scroll sekejap. InsyaAllah, terima kasih Abdul Rahman Dolmat. Apakah patut saya berterusan mentaksubi seseorang pemimpin dan kumpulannya sedangkan jelas mereka telah melakukan pelbagai kesalahan? Taksub ni tak boleh. Walaupun kumpulan tu tak buat kesalahan. Sebab satu hari dia akan buat silap. So taksub ni bukan hanya tak boleh kepada golongan yang banyak buat silap. Dia kepada golongan yang tak banyak buat silap pun kita tak boleh taksub. Yang banyak sangat buat silap ni, of course lah, tinggalkan lah. Sekali, dua, tiga, empat kali silap-silap kecil tak ada masalah. Silap-silap besar selalu kerap sangat buat. Kenapa kita pergi ikut kan? Muhammad Fadil Adha tanya pasal raksa. Saya tengok kalau ada soalan lain dulu saya jawab. Kalau tak ada saya patah balik kepada soal raksa. Isu psikonumerologi. Agus, banyak khidmat yang telah dikedepankan oleh Ustaz Suhaili ni. Tapi ada ramai juga orang lain yang bercakap tentang isu ini. Kita kerjasama. Siapa yang mampu cakap. Sebab prioriti ni ada banyak. Prioriti ada banyak. Helmi Azmi tanya, orang awam jadi masalah Ustaz, nak baca buku beratus-ratus, nak faham bahasa Arab, makna dan istilah, tak tahu nak ikut mana. Satu, masing-masing ada hujah. Itu dia. Tu saya kata tadi, kita tidak diminta untuk kaji semua pandangan. Memang tak masuk akal, tak mampu. Kita tak akan boleh buat benda tu. Jadi apa yang kita perlu buat adalah sungguh-sungguh cari ilmu. Nak cari ilmu pun saya tahu orang penat bekerja dan sebagainya. Paling tidak pun ada usaha. Pergi kerja tu, naik kereta, itu peluang cari ilmu. Jangan pergi dengar radio-radio yang bukan-bukan bagi tu. Cuba pasang YouTube, pilih. Kalau tak suka apa yang ada dekat radio tu, di radio pun ada rancangan motivasi dan sebagainya. Tapi kalau tak suka, YouTube ada berlambak. Nak kata susah nak cari ilmu sekarang ni, susah sebenarnya. Orang pergi kerja, pergi balik at least 1 jam. Betul tak? At least 1 jam. 1 jam tu, kalau hari-hari 1 jam dapat cari ilmu, itu dah cukup dahsyat dah sebenarnya. 5 hours per week kan, Monday to Friday. Banyak ilmu dah dapat dah. Lepas tu mungkin balik, pastikan rumah ada library kecil kan. Kita kena jadikan stigma tabu dalam masyarakat. Tabu ni maksud dia benda kita tak boleh nak terima, yang tak biasa dengar je kita cringe kan. Apa yang kita kena tabukan? Rumah yang tak ada library dekat dia punya ruang tamu. TV bukan main besar kan, dia punya sound system bukan main dahsyat dah macam wayang, tapi library tak ada, buku tak ada kan. Ramai orang yang buat kajian kata, awak beli buku banyak tak baca pun dia ada kesan baik. Apa kesan baik dia? Bukan saya kata beli-beli tak payah baca, tak. Tapi dengan niat nak baca tapi kadang-kadang tak sempat nak baca, dia ada kesan baik. Paling tidak pun the idea of that book dah ada dalam minda kita. Paling tidak pun kalau kita teringat idea tertentu yang berkait dengan buku tu, kita tahu apa nak baca dalam buku tu. Buku mana kita nak cari. Dan anak-anak kita, dia terbiasa dengan buku. Biar buku bersepah kat rumah tak apa, tapi jangan sampai kat lantai. Buku bersepah kat atas meja, dekat meja makan ada buku, dekat ruang tamu ada buku, dekat katil ada buku. Biasakan dia dengan buku. Kalau tak, alien, buku ni jadi alien dengan dia. Dia nak buka buku pun jadi benda yang dia kena biasakan. Jadi orang Melayu kena ada, paling tidak kena ada library lah dekat rumah. So bukan semua orang kena kaji tentang semua perkara dan manusia tak mampu buat benda tu. Awak minta Allah panduan, cari ilmu sebaik mungkin, pilih. Kemudian jangan taksub. Bila ada orang datang kata saya rasa awak silap bab ni, ini hujah saya, dan ini benda besar. Kalau benda kecil tak apalah. Benda besar dan dia bersungguh-sungguh dan banyak ulama-ulama besar mengingat tentang benda tu, paling tidak pun berikan perhatian. Kalau tak faham juga, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku tak faham, aku tak mampu untuk memizakan
Aku tak mampu ya Allah. Okey, minta Allah ampunkan kita. Sebab Nabi kata, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Okey, as best as you can. As best as you can, try your best. Okey. Okey, saya rasa soalan-soalan lain saya dah handle sikit. Kita cerita sikit tentang raksa. Okay, what kind of podcast will Ustaz recommend to us? Saya cadang ialah antara scholars yang kalau nak yang high level, Syekh Abdul Hakim Murad lah. Dia mungkin tak ada podcast yang konsisten, tapi banyak dia punya konten ada dekat YouTube. Okay, Syekh Abdul Hakim Murad, Syekh Hamzah Yusof kan. Ini saya beri untuk umum kalau yang rasa susah nak faham, mungkin boleh refer kepada Syekh Yasir Qadhi. Okay. Saya tahu baru-baru ni berlaku kontroversi tentang Syekh Yasir Qadhi. Kita bila kita kata scholar tertentu ni baik, bagus dan sebagainya, tak bermakna kita kata dia semua betul. Okay. Kita kena faham benda ni. Dia ada silap dalam beberapa perkara, dan pada saya it's not a big issue. Okay. It's not a big issue. Dan dia dikritik oleh Daniel Hakikacu kan, dan Daniel Hakikacu pun ada sumbangan ilmu yang besar sebenarnya. Saya melihat dia ni akan ada peranan besar dekat Amerika, dan dia ada banyak talk juga dekat YouTube. Okay. Saya cadang dengar dia punya perdebatan dengan seorang murtad. Ini video terbaru Daniel Hakikacu dekat YouTube, kena dengar semalam semalam ke 2 hari lepas dia buat perdebatan tu secara live dengan seorang murtad, Muslim yang murtad. Dia mempertahankan sistem syariah, sistem hudud dan sebagainya di Amerika Syarikat. Okay, berani, dan hujah-hujah dia composed. Dia background filosofi daripada MIT kalau tak silap saya. MIT je, jangan main-main. Dan okay, boleh ambil manfaat daripada Yasir Qadhi, daripada Daniel Hakikacu, Hamzah Yusof, okay, Syekh Abdul Hakim Murad. Ini yang saya suka lah, ini yang saya prefer. Of course ada yang lain-lain, ada ulama-ulama Arab lain dan sebagainya, tapi these names are good enough lah. Okay. Nama apa? Maksud nama apa? Daniel Hakikacu. Hakikacu ni dia punya spelling HAQIQATJOU ataupun JDOU, macam tu lah. Okay, Daniel Hakikacu. Okay. Okey, saya sentuh sikit tentang raksa tadi tu. Ada orang buat video, ML Studios kan. Dia rakam seorang ustaz bercakap tentang raksa. Saya pernah tulis tentang raksa ni. Sekejap tu. Itu kata saya dia punya spelling. Daniel Hakikacu. Okey. Macam nak sebut nama dia saya tak pasti. Okey. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi saya pernah sentuh berkenaan dengan raksa ni bila saya berbicara berkenaan dengan cakra. Okey. Sebab ada satu tarekat ni yang mereka mendakwa satu konsep yang lebih kurang sama dengan konsep cakra, tapi mereka panggil lataif. Okey. Saya kuat berpegang bahawa konsep lataif itu adalah konsep cakra sebenarnya. Konsep cakra yang cuba diislamkan. Okey. Bahkan Allama Iqbal, okey, daripada Pakistan pun mengatakan bahawa konsep lataif itu adalah kundalini. Okey, kundalini cakra. Dia berkaitan dengan konsep yoga, kundalini dan sebagainya. Jadi bila orang Melayu sebut kersani ataupun raksa, "Hai kersani, mengalirlah di kau menjadi raksa menuju belikat punggungku." Konsep dia sama. Sebab yoga, okey, pengamal yoga mendakwa bahawa dekat pangkal tulang belakang kita tu, okey, pangkal paling bawah sekali tu, ada kuasa dipanggil sebagai serpent force ataupun serpent power. Okey, ada ular yang melingkar. Maksud ular yang mereka maksudkan tu adalah satu kuasa, ya. Kuasa yang boleh kita trigger, yang boleh kita switch on. Macam mana nak switch on kuasa tersebut? Kena amalkan amalan-amalan yoga. Contoh seperti pernafasan, okey, pranayama. Contoh seperti amalan lipat-lipat badan dengan cara yang tertentu.
Okey, contoh seperti mengulang-ulang mantra tertentu ya, dekat daerah Telbon tu mereka mendakwa ada satu kuasa yang melingkar dekat situ. There's a way for you to bangkitkan, okey, dengan mengamalkan yoga. Dan bila kuasa tu bangkit, dia dipanggil sebagai kundalini. Kundalini tu maksud dia pun ular, okey, kundalini tu ular. Jadi bila awak amalkan ritual-ritual tertentu, kuasa tersebut akan menguasai diri awak, diri awak. Saya berpegang bahawa kuasa tersebut dia bukan kuasa dalaman manusia. It's not your inner power ke tenaga batin, bukan. Itu adalah propaganda syaitan ataupun dia orang punya packaging supaya orang termakan. Dia bukan. Has nothing to do with that. Dia adalah syaitan sebenarnya, jin. Yang mana bila awak amalkan ritual-ritual tertentu, jin akan mendampingi awak dan awak akan dapat kuasa-kuasa tertentu. Okay, supernatural capabilities. Tu yang jadi kebal tu. Itu yang boleh buat benda-benda yang orang biasa tak boleh buat. Sebab orang-orang yang amalkan yoga pun dia dakwa benda sama. Bila dia punya kundalini sudah bangkit, dia pun kebal juga. Dia boleh telan bara, dia pun boleh pijak jalan atas bara dan sebagainya. Kan? Ada orang mendakwa kebenaran tarikat kami adalah kami boleh cocok mulut kami, kan? Kami boleh, ataupun kami kebal, ataupun kami boleh jalan atas bara api dan sebagainya. Ada sebagai orang silap pun amalkan benda ni, saya mohon maaf lah, okay? Cuma orang Melayu dia tak panggil kundalini, dia panggil kersani. Dia dakwa ada besi kersani duduk dekat kawasan yang sama tu, yang mana kalau dibuat ritual-ritual tertentu, yang ritual dia sebiji sama dengan ritual yoga. The most important is pernafasan. You kena amalkan pernafasan tertentu, dia akan bangkit. Bila dia bangkit, you akan kebal. Dia panggil tenaga batin, you sudah bangkit. Dan mereka mendakwa bahawa tenaga tu dipanggil sebagai tenaga raksa. Dan raksa itu bukanlah raksa ni Mercury, dalam bahasa orang putih Mercury. Tapi maksud mereka bukan Mercury secara fizikal, tapi Mercury secara spiritual. Jadi ini just terminology, okay? Raksa yang dimaksudkan tu adalah the spiritual Mercury that is at the base of your spine, okay? Yang mana if you were to perform certain rituals, dia akan bangkit dan dia akan memberikan kuasa tertentu kepada diri awak. Itu adalah permainan syaitan. Itu adalah permainan iblis. Okay? Sebab yoga ni adalah usaha untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Okay? Nanti saya sambung baliklah cerita ni. Orang penat dengar saya cerita tentang Wahdatul Wujud ni. Tapi dia berkait. Dia sangat berkait rapat. So, kenapa Ibn Nasir tulis benda tu? Itu awak nak tanya dia lah. Kan? Kenapa dia banggakan benda tu? Pada saya bukan satu benda yang patut dibanggakan. Okay? Itu bukan tanda kepahlawanan Melayu. Itu bukan tanda Laksmana Melayu. Bukan. Okay? Kita tak perlu raksa tersebut untuk bangkit. Okay? Jangan, berbahaya. Kalau tak percaya boleh baca pengalaman-pengalaman yogi ni yang mengamalkan yoga, yang dah high level. Mereka menceritakan bagaimana apabila kundalini mereka bangkit, tengok apa jadi pada mereka. Bila kundalini mereka bangkit, mereka seolah-olah macam kerasukan syaitan. Mereka ceritakan sendiri. Saya pernah kongsi dekat saya punya Facebook. Nak cari boleh pergi Facebook saya, type kundalini. Okay? Type kundalini, nanti akan keluar. Seorang yogi menceritakan pengalaman dia. Exactly macam orang kena rasuk setan. Okay? Sebab tu perkara yang sama berlaku kuda kepang, kan? Orang silat juga dia kerasukan dan sebagainya. Itu berlaku bila raksa itu dibangkitkan, yang sebenarnya adalah jin diseru. Jin diseru. Sama juga zikir nafas Allah. Itu polemik isu zikir Allah ni, saya berpegang awak nak buat, tapi jangan sampai awak hilang akal. Okay? Sebab dia kena ada limit. Kita tak boleh nak kata orang sebut Allah tu bid'ah, kan? This is a different, pada saya agak over lah, kan? Tapi kalau awak kena sebut 100,000 kali, kan? Dan selepas sebut tu mesti ada pengalaman-pengalaman tertentu, kan? Dan biasanya orang yang buat benda ni, dia cari pengalaman-pengalaman tu. Dia cari kejadian-kejadian kerohanian. Dan ada yang terus hilang berjam-jam dan sebagainya. Saya tahu pengalaman-pengalaman ini berlaku. Ada yang selubung diri zikir sampai hilang berjam-jam, dia tak perasan berjam. Tak tahu dia pergi menerawang ke tempat mana dan sebagainya. Masalahnya benda ni juga ada dibuat oleh orang-orang bukan Islam. Yang Nabi sendiri tak pernah ajar benda ni. Kan? Nabi tak pernah ajar zikir nafas dan sebagainya. Kan?
Saya bukan nak kata semua benda Nabi tak ajar tu confirm salah. Saya bukan nak kata benda macam tu. Tapi kalaulah benda tu Nabi tak ajar, lepas tu kita lihat orang bukan Islam, yang musyrikun, yang sembah berhala, sembah benda bukan-bukan, pun amalkan benda sama, sepatutnya buat kita berfikirlah. Kan, kenapa aku buat benda sama dengan dia buat? Kan, okay, itu it should make us question. Okay, ada tak hadis Nabi cedera? Ada. Nabi menggigi geraham tu patah. Nabi menggigi gigi. Saya tak pasti gigi mana patah. Gigi Nabi patah suatu peperangan, berdarah. Okay. Bahkan waktu di Taif kan, Rasulullah SAW kan dia dilontar batu kan. Dia dilontar batu tu dia cedera, berdarah. Sampai sandal dia tu darah tu jatuh ke sandal dia. Ya, Nabi terluka, Nabi tak kebal. Kan? Adakah Nabi punya tenaga batin tak kuat kan sampai Nabi tak kebal? Adakah raksa Rasulullah pun tidak dibangkitkan kan? Kalau betul lah raksa tu baik kan? Ini sekat soalan, jangan marah-marah kan? Bagi siapa yang tak setuju, jangan marah-marah. Kita bincang lah. You ada evidence, you buat evidence you. Jangan terus, ustaz ni menyerang kita. Ustaz ni, sabar. Itu yang saya nak ajar. Relax. Bila orang kritik pegangan awak bawa hujah kan? Kalau awak ada hujah, saya terus terang saya kata, saya boleh terima. Sebab kenapa saya nak kena pertahankan kebatilan? Kalau saya salah, saya cakap saya salah, tak ada masalah. Kan? So, just bring forth evidence. Yang benda ni ada dalam agama kita dan benda ni baik. Okay? So, isu ni dah pukul berapa ni? Tak perasan. Itulah. Bila dah start live dia, lupa diri dah. Ilallah. Dah dekat 2 jam dah. Saya tutup dengan isu psikonumerologi ni. Okay? Saya setujulah dengan pegangan Ustaz Suhili ya. Sama pegangan kami dalam isu ini, bahawa psikonumerologi ini adalah tilik-menilik, ramal-meramal. Okay, sebab dia tidak berasaskan kepada apa-apa dapatan kajian saintifik. Bila saya sebut kajian saintifik ni, kajian yang dilakukan secara teratur, berdisiplin. Kita bukan nak kata semua sains cakap tu betul, tapi maksud kita adalah you nak percaya perkaitan sebab dengan musabab ni, dia kena ada kaitan yang betul-betul kukuh. Kalau saya kata, awak kalau nak pandai hantuk kepala awak kat tembok 3 kali setiap malam, sebelum tidur hantuk, jangan kuat-kuat sangat, pelan-pelan je. Hantuk 3 kali kat tembok, InsyaAllah akan baik. Katalah dalam 100 orang yang buat, 3 orang betul-betul jadi pandai lepas tu. Adakah ia bukti jelas bahawa hantukan kepala awak dekat dinding itulah yang buat awak jadi pandai? Kan? Kita ni kadang kelam kabut untuk mengait-ngaitkan benda. Oh, dia pandai sebab dia ketuk kepala dah dekat tembok. Kan? Oh, aku perasan orang yang pandai ni bahasanya Februari beranak. Kan? Februari, orang kreatif ni Februari beranak. Kan? Oh, mungkin orang Februari ni pandai lah. Kan? Ini adalah hasil daripada istiqra' yang tidak tam. Kalau dalam istilah ilmu akidah ataupun ilmu mantik, istiqra' ataupun induction yang tak komplit. Kan? Induction yang tidak komplit. Saya tak ada masa nak ceritakan induction yang komplit tak komplit, tapi cukup setakat itu saya kata. Psikonumerologi ni adalah mengaitkan sebab dengan musabab yang tak ada kaitan sebenarnya. Macam dulu orang kata buka payung dekat rumah, ular datang masuk rumah kan. Apa kaitan dia sebenarnya? What is the relationship? Islam ajar kita untuk pastikan bahawa perkaitan sebab musabab tu dikaitkan dengan betul. Sebab kalau perkaitan sebab musabab ni dilakukan secara huru-hara, apa akan jadi? Habis, ilmu akan hancur. Ilmu sains akan hancur, teknologi akan hancur, ilmu agama akan hancur sebab dah tak ada berkaitan sebab musabab lagi dah. Okey, orang kena langgar. Kereta langgar kereta, remuk. Kata, oh, yang meremukkan kedua kereta ni bukan langgar tu, tapi kerana semalam dia ni keluar rumah kaki kiri. Kan? Oh, keluar rumah kaki kiri, maka akan menghasilkan langgar. Adakah benda ni? Kan? So, itu perkaitannya bukan-bukan. Masyarakat kita suka kadang-kadang buat benda-benda berkaitan seperti ini. Sama juga psikonumerologi. Dan awak lahir pada tarikh tertentu, hari tertentu, maka awak akan ada ciri-ciri tertentu. Kalau betul, datangkan the scientific evidence. Datangkan bukti saintifik yang mengatakan ia begitu. Okay? Dia orang tak ada sampai hari ini. Ya, peramal-peramal, astrologers dan sebagainya, psikonumerologis ni tak ada scientific evidence untuk back it up. Inilah dipanggil sebagai menilik-nilik. Kalau kena, tak kena macam tu. Okay? Tidak ada disiplin ilmu.
Dia berkait juga dengan ilmu huruf dan sebagainya lah. InsyaAllah lah nanti hari lain saya cerita tentang ilmu huruf. Kalau nak baca sikit, saya ada tulis sikit-sikit lah tentang ilmu huruf ni. Boleh type je huruf dekat saya punya Facebook, akan keluar beberapa posting saya tulis tentang perwafakan huruf. Ini semua berkait, ini semua termasuk dalam penilikan. Okay, ada dia tukar nama awak jadi nombor kan, alif nombor tertentu, ba nombor tertentu. Lepas tu dia kira awak nombor ni kan. Ada kira daripada birthday awak. Dia macam-macam teknik kan. Itu sendiri menunjukkan bahawa dia tidak ada asas sebenarnya. Dia sembrono saja. Siapa yang kata alif tu 1, siapa kata ba tu 2, siapa kata jim tu nombornya 3, siapa kata dal tu nombornya 4 kan. Dan siapa kata nombor ini ada berkaitan dengan nasib awak di masa hadapan. Mana you dapat benda ni? Where do you get it from? What is your basis? Kalau you kata from experimentation ataupun from induction, bring forth your evidence. Tak ada. Yang saya tahu tidak ada. Okey, cukuplah sekadar itu. Dah nak masuk 2 jam dah ni. Dah lama kita tidak ber-live 2 sampai 2 jam. Saya harap bermanfaat. Saya mohon maaf tak dapat nak jawab semua soalan pada malam ini. InsyaAllah kita akan ber-live lagi, tapi tak pasti bila. Saya adalah beberapa topik yang dah berderet sebenarnya. Saya nak cerita berkenaan dengan akidah dan the fourth industrial revolution kalau sempat nanti. Okay, kita kena cerita dah tentang artificial intelligence, AI. Kita dah kena cerita tentang Internet of Things, IoT, dan apa kesan dia kepada akidah umat Islam ataupun akidah manusia secara umum in 20, 30, 40 years, even 100 years from now. Okay, tentang konsep roh, apa kaitan dengan computer intelligence dan sebagainya. This is all very important. Akan sampai satu hari nanti umat Islam akan tertanya-tanya, apa beza robot dengan manusia? Adakah robot ni ada roh? Apa beza roh yang ada pada diri kita dengan robot ni? Nampak macam kita, boleh fikir macam kita, macam ada perasaan macam kita. Lepas tu akan ada konsep transhumanism kan. Transhumanism ni manusia dah digabungkan, cyborg digabungkan dengan robot. Nanti manusia akan boleh hidup lebih panjang. Macam mana tu nanti? Macam mana tentang quality of life manusia pada waktu itu, bila jantung kita boleh tukar kan, jantung ditiru boleh tukar, mata boleh tukar, ataupun tangan ni boleh pasang robot dan sebagainya. So ini semua akan ada kesan kepada akidah kita sebenarnya. Manusia akan tertanya-tanya tentang peranan agama, bahkan dia ada direct onslaught towards religion. Okay, banyak isu betul ya, yang geng Asy'ariyahnya dan geng Salafinya nak cerita tentang perdebatan perbezaan pada mereka. Kalau mereka menganggap benda tu paling penting, tafadhal masykurah. Memang ada kepentingan dalam sebahagian isu. Bagi yang isu ini, ada nak saya cerita tentang isu tertentu dan sebagainya. Tapi saya melihat isu the fourth industrial revolution ni, dia adalah antara aulawiyat kita, our priority. Okay? Dan of course isu murtad, isu LGBT, isu serangan-serangan gerakan liberal, gerakan progresif dan sebagainya, itu sepatutnya harus diutamakan. Of course, kita perlu intrafaith dialog and debate juga. Intrafaith ni dalaman antara umat Islam dan umat Islam, penting. Tapi dalam masa yang sama, kita juga tak boleh nak lupa serangan daripada luar yang ada dekat sempadan kita. Okay? Okay, kalau nak live, jangan lupa beritahu insyaAllah. Okay? InsyaAllah next time, nanti sebelum live nanti saya akan umumkan. Terima kasih atas penyertaan anda semua. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam sesi live yang akan datang. Semoga bermanfaat. Doakan saya, doakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.